أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama dapat dihimpunkan dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu rumahnya di dalam masjid ini. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini senantiasa diberikan rahmat dan keberkatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa dari yang teratas sampailah yang paling bawah. Seterusnya tenaga-tenaga kerja yang menjayakan majlis dan program kita pada malam ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. InsyaAllah malam ini kita akan berbicara mengenai apa yang disebut dengan Yahudi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sesekali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah meredai kamu sehinggalah kamu mengikut jejak langkah mereka, mengikut agama-agama daripada mereka, mengikut peraturan-peraturan, mengikut sistem-sistem yang diada-adakan oleh mereka. Bila kita berbicara mengenai Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan, seharusnya yang paling awal secara muqaddimah kita semestinya mengetahui 4 perkara. Pertama sekali, supaya tidak timbul kekeliruan, supaya tidak menjadi kebingungan pada otak, pada minda dan pada pemikiran kita, agar kita tidak tersalah untuk membuat penafsiran ataupun terlepas tuduhan kepada mereka yang tidak selayaknya untuk kita membuat tuduhan-tuduhan tersebut. Sebagai contoh, malam ini kita akan dapat membezakan apa yang dikatakan Bani Israel. Kita juga kena faham apa yang dikatakan sebagai Yahudi.
kita juga kena faham apa yang dikatakan sebagai Ibrani, dan kita juga kena memahami apakah yang dimaksudkan dengan Zionis. Jadi malam ni secara muqaddimah nak bagi kenal dulu Bani Israel tu siapa, Yahudi tu siapa, Ibrani tu siapa, dan Zionis tu siapa. Yang pertama kita nak berbicara mengenai Bani Israel. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merakamkan banyaknya kalimah-kalimah dan perkataan-perkataan yang mengandungi Bani Israel dalam banyak tempat, terutamanya di dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Bila menyebut Bani Israel, dia merujuk kepada anak-anak Israel. Persoalan yang paling penting bagi kita sekarang, siapakah yang dimaksudkan dengan Israel? Israel ini merujuk kepada salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Ya'qub alaihi salam. Israel ini merujuk kepada Nabi Allah Ya'qub, dan Bani Israel merujuk kepada anak-anak Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Kenapa Nabi Allah Ya'qub dinamakan atau digelar sebagai Israel? Kalau kita merujuk di dalam Taurat Musa, atau juga disebut Taurat 5, atau dalam istilah Yahudi disebut Pentateuch, mereka ada 5 buah kitab yang disebut The Book of Genesis, The Book of Exodus, The Book of Leviticus, The Book of Deuteronomy, dan The Book of Number. Dalam The Book of Genesis, kitab kejadian ataupun penciptaan alam semesta, dalam fasa ke-32 ayat ke-28 disebutkan terjadinya satu kisah yang mana kita semua orang Islam mesti memahami dengan sebaik-baiknya. Kisah ini adalah kisah Israiliyat semata-mata yang telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Di dalam kisah ini dikatakan Tuhan Yahweh merujuk kepada Tuhan orang Yahudi telah turun ke bumi dan menyerupakan zat atau dirinya menjadi manusia. Lalu terjadilah pergaduhan, pergustian di antara Tuhan Yahweh dengan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, yang akhirnya berakhir dengan Nabi Allah Ya'qub berjaya mematahkan salah satu paha Tuhan Yahweh. Sebelum berlalu dan pergi, inilah perkataan Tuhan Yahweh, selepas ini kamu sekali-kali jangan lagi dipanggil dengan nama Ya'qub, tapi kamu dipanggil dengan nama Israel, yang bermaksud kamu yang mengalahkan Tuhan. Dalam kisah Israiliyat ini menjadi satu legenda, menjadi satu kenangan yang cukup sinonim bagaimana Nabi Allah Ya'qub mendapat gelaran Israel di sisi pemahaman orang-orang Yahudi. Tetapi kita harus melihat kepada kosa kata Israel dalam bahasa Ibrani. Isra bermaksud hamba, Il bermaksud Tuhan. Asalnya kalimah Israel bermaksud hamba Tuhan, hamba Allah, sama dalam bahasa Arab kita yang kita panggil Abdullah. Tetapi melalui kisah ini, sebahagian daripada Zionis, sebahagian daripada Yahudi yang radikal dan ekstrim, mereka tak mau memaknakan Israel dengan makna yang asal, iaitu hamba Allah, tetapi mereka nak memaknakan Israel mengikut kisah ni, iaitu kamu yang berjaya mengalahkan Tuhan. Dalam pemikiran mereka, dalam ideologi mereka, melalui kisah ini ada satu sejarah Tuhan pernah berjaya ditewaskan dan dikalahkan oleh manusia. Jadi hari ini kerja-kerja mereka adalah kerja-kerja yang seolah-olah mencabar kekuasaan Allah. Hari-hari kerja mereka seolah-olah menuntut kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dalam otak dan pemikiran mereka satu ketika dulu Tuhan pernah dikalahkan oleh manusia.
Jadi tak mustahil hari ini pun Tuhan juga berjaya dan boleh dikalahkan oleh manusia. Ini sebahagian pemikiran Yahudi Zionis yang bersifat radikal dan ekstrim. Jadi dari mana datangnya Israel? Israel merujuk kepada Nabi Allah Yaqub, dan Bani Israel adalah 12 anak-anak Nabi Allah Yaqub. Dahulu Nabi Allah Yaqub mempunyai 4 orang isteri. Isteri Nabi Allah Yaqub ini yang pertama bernama Layah, yang kedua adalah Rahil, yang ketiga adalah Zalfah, dan yang keempat adalah Balhah. Daripada isteri keempat-empat ini maka lahirlah daripada Layah anak 6 orang. Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar dan Zabulun. Daripada isteri kedua Rahil dapatlah anak yang berstatus Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan adik dia Bunyamin. Daripada Zalfah lahirnya 2 orang anak, Jad dan Ashir. Dan daripada isteri terakhir Balhah lahirnya Dan dan Naftali. Jadi 6, 2, 2, 2, lengkaplah 12 orang anak Nabi Allah Yaqub yang digelar sebagai Bani Israel. Dan bila Allah menuturkan kalimahnya berkenaan dengan Bani Israel di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, sebenarnya Allah sedang menceritakan tentang kisah anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak berbicara, nak bagi kenal, nak bagi faham tentang Yahudi. Bila disebut tentang Yahudi, dia adalah penisbahan kepada salah seorang daripada anak Nabi Allah Yaqub tadi. Yang ketiga, iaitu Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza. Yahuza itulah yang menisbahkan diri mereka menjadi Yahudi. Dulu mereka ada sebuah kerajaan yang besar selepas kewafatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ada kerajaan Israel Utara yang disebut sebagai Samaria. Ada kerajaan Israel Selatan yang disebut kerajaan Yudea ataupun kerajaan Judah. Jadi mereka mendapat kegemilangan dalam pemerintahan mereka sebelum kedua-dua kerajaan Israel ini hancur dan musnah. Jadi dulu bila kerajaan mereka aman, kerajaan mereka makmur, di bawah pemerintahan 2 orang Nabi dan Rasul, iaitu Daud alaihi salam dan pemerintahan anaknya Sulaiman alaihi salam, maka banyaklah etnik-etnik ataupun masyarakat luar masuk dalam kerajaan mereka. Sama ada dalam bidang pengurusan, dalam bidang ekonomi, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan sebagainya, yang menyebabkan ada di kalangan pendatang-pendatang ini yang menghadapi masalah pada penuturan lidah-lidah mereka. Sebab ada jenis-jenis manusia ni dia tak boleh sebut huruf-huruf tertentu. Dia tak boleh sebut makhraj-makhraj tertentu. Jadi ada di antara mereka bila nak sebut Yahuza ni, za kecil tu ada titik atas ni, mereka tak boleh sebut Yahuza, tapi lidah mereka jadi sebut macam huruf za tapi tak ada titik. Huruf apa? Huruf da. Dia nak sebut Yahuza jadi Yahuda. Yahuda akhirnya jadi Yahudi. Jadi daripada Yahudi tadi, nisbah dia atas Yahuza, anak yang nombor 4 tadi, yang mana dulu ada kerajaan ini. Jadi lama kelamaan bila mari pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, jadi kebanyakan Bani Israel ini mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, yang sebenarnya Nabi Musa ni bukan bawa agama yang selain daripada nabi-nabi yang lain. Tetapi yang dibawa oleh Nabi Allah Musa ialah sama mesej-mesejnya sejak zaman daripada Nabi Allah Adam alaihi salam, iaitu Islam. Nabi Isa bawa agama Islam, dan bila kebanyakan agama yang dibawa oleh Nabi Musa ini dianut oleh Bani Israel, terutamanya orang-orang yang dinisbahkan dengan kalimah Yahudi ini, jadi agama ni dipanggil agama Yahudi.
Agama ni dinisbahkan dengan agama Yahudi kerana pengikut-pengikutnya daripada kalangan Yahudi yang mengikut ajaran Nabi Allah Musa berteraskan kepada wahyu yang diturunkan kepada beliau berupa kitab suci Taurat. Jadi walaupun nisbah nama Yahudi, sebenarnya mereka tu agama Islam. Cuma asabiyah mereka lebih di situ, lalu dinisbahkan agama ini dengan nama demikian. Yang ketiga, apa yang dinamakan sebagai Ibrani. Ibrani ni pada asalnya ialah dia lebih kepada bahasa, bukan dia merujuk kepada etnik, bukan dia merujuk kepada akidah ataupun keagamaan. Sebab Taurat yang turun pada Nabi Allah Musa tu turun dalam bahasa Ibrani. Jadi asalnya Ibrani lebih sinonim, lebih secocok dengan apa yang dinisbahkan dengan bahasa. Tetapi nak cari kosakata asal Ibrani ni datang daripada mana? Ada 3 riwayat yang besar yang pernah diriwayatkan oleh ulama-ulama sejarah. Yang pertama, mereka mengatakan Ibrani ini berasal daripada nenek moyang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada seorang tu nama Abir. Ain alif ba ra, Abir. Kalau kita tengok dalam salasilah Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran, Allah sebut ayah dia yang buat patung berhala tu nama apa? Azar. Ibrahim bin Azar, Azar bin Nahur, Nahur bin Saruj, Saruj bin Ra'u, Ra'u bin Falish, Falish bin Abir. Jadi nenek moyang Nabi Allah Ibrahim tu ada seorang nama Abir. Jadi disebabkan bahasa yang digunakan oleh Abir itu bahasa standard pada zaman tu yang diperturunkan kepada keturunan dan anak cucu beliau, jadi bahasa ni dinisbahkan dengan nama Ibrani. Kalau nak sambung lagi, Abir bin Shalih, Shalih bin Arfakshad, Arfakshad bin Sam, Sam bin Nuh alaihi salam. Maksudnya keturunan Nabi Allah Nuh, keturunan Nabi Allah Ibrahim sampai pada Nabi Nuh alaihi salam. Kalau ada orang tak puas hati lagi, Nuh bin Lamik, Lamik bin Metushalih, Metushalih bin Idris, Nabi Allah Idris alaihi salam, Idris bin Yarid, Yarid bin Mahlil, Mahlil bin Qainan, Qainan bin Anus, Anus bin Shis, Shis bin Adam alaihi salam. Tu kalau ada orang tak puas hati lagi. Habislah, tak boleh gila lah. Okey. Kembali, Abir tu sebab penggunaan bahasa yang digunakan oleh Abir tu, yang pertama nak nisbah atas Ibrani. Yang kedua, ada ulama-ulama sejarah menyebut Abir ni nisbah pada Nabi Allah Ibrahim sendiri. Kerana apa? Kerana Nabi Allah Ibrahim ni disifatkan sebagai manusia pertama yang menyeberangi sungai Furat. Sebelum zaman Nabi Allah Ibrahim, bukan kata tak ada sungai ni, tapi tak pernah ada dalam sejarah seorang pun yang pernah menyeberangi sungai ni. Dan dikatakan yang pertama Nabi Allah Ibrahim lah yang menyeberangi sungai Furat. Jadi dalam bahasa Arab kadang-kadang kita jumpa kalimah safinah. Safinah ni dia sebuah perahu kita, sampang kecil tu. Tapi bila sebut Abir, Abbarah, Abbarah ni dia macam krus, dia macam feri hak besar tu. Tu Abir. Jadi Nabi Ibrahim dikatakan sebagai punca kalimah Ibrani kerana manusia pertama yang menyeberangi sungai Furat. Yang ketiga juga dikatakan berpunca daripada Nabi Allah Ibrahim kerana kehidupannya, perjalanan jauh dia yang bersifat nomad. Kita tengok sejarah orang-orang nomad ni lagu mana? Dia tak duduk setempat. Dia jenis pasang kemah, dia duduk satu-satu kawasan. Bila dia tengok kawasan ni cuaca dia baik, tanah dia subur, dia akan duduk di sini. Dia akan bercucuk tanam, berkeluarga. Tapi bila mari malapetaka dari sudut cuaca, mari kemarau, mari kering, dia pun bukuh-bukuh kemah dia pergi duduk lain pula. Dia duduk pindah randah dipanggil nomad. Ini juga disebut sebagai Abir, orang yang berpindah randah. Sebab bila Nabi Allah Ibrahim keluar daripada bumi asal dia dulu. Dalam sejarah tempat tanah tumpah Nabi Allah Ibrahim ni di mana?
Mari mana Nabi Allah Ibrahim? Kalau peta hari ni mari mana? Palestin. Palestin tu tempat dia pergi dah. Ni tempat asal, ni tempat beranak ni. Mana? Mesir. Mesir pun dia pergi lepas Palestin baru masuk Mesir. Tempat Saddam Hussein dulu. Mana Saddam Hussein? Iraq. Bumi Iraq. Dia berasal daripada sebuah perkampungan yang disebut Padang Aram. Dalam Taurat sebut Padang Aram. Sebuah daerah wilayah yang bernama Ur di selatan Babylon. Ni zaman Babylon kuno. Zaman Babylon kuno ni pemerintahan dia didominasi oleh siapa? Dalam sejarah disebut Namrus, yang pernah hidup sezaman dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Waktu duduk di Padang Aram ni, Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan 3 jenis golongan. Golongan yang pertama yang ditentang dan dilawan oleh Nabi Ibrahim ialah sama pattern macam bapak dia. Sebab bapak ni tukang buat patung berhala. Jadi bila ada orang yang buat patung berhala, mestilah ada penyembah berhala. Automatik kita boleh letak dalam pemikiran kita bahawa golongan pertama yang dilawan dan ditentang oleh Nabi Allah Ibrahim adalah golongan penyembah berhala. Yang kedua ialah golongan-golongan yang disifatkan sebagai memuliakan, mengkultuskan apa yang disebut sebahagian daripada makhluk Allah di alam semesta. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, dan ada yang menyembah matahari. Dan ini kita boleh ikuti di dalam Al-Quran, yang mana pada peringkat awal pencarian petunjuk Nabi Allah Ibrahim, dia melihat kepada tiga unsur ni. Tengok pada bintang, tengok pada bulan, tengok pada matahari. Dan yang ketiga, dia berhadapan dengan golongan-golongan yang menyembah kepada para dewa. Maksudnya sudah ada kepercayaan dewa-dewa di kalangan masyarakat bangsa Kaldan, bangsa yang dinisbahkan kepada bangsa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mereka mempercayai ada dewa langit, ada dewa bumi, ada dewa air, ada dewa tanah, ada dewa angin. Macam Piramli duk katik itulah, mambang tanah, mambang angin, apa tu tak? Kepercayaan kepada dewa, ada nama dewa-dewa tertentu. Jadi kalau kita belajar sejarah sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu bab yang dia sebut sebagai ikonologi. Kalau kita belajar sejarah, ikonologi ni dia lebih kepada sejarah yang kita nak mengetahui tentang arca-arca, ukiran-ukiran yang berbentuk patung. Patung ni diukir menunjukkan pada tokoh dan persona tertentu. Jadi kalau kita masuk bab ikonologi ni, dia ada patung-patung yang disembah, dituhankan. Ada patung-patung sekadar untuk mengingati jasa-jasa mereka, mungkin dalam sejarah pemerintahan mereka. Contoh, dalam sejarah bila kita belajar zaman Arab Jahiliyah dulu, ada patung-patung yang disembah oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada patung yang nama Hubal, yang buat kali pertama dibawa masuk ke jazirah semenanjung tanah Arab oleh pemerintah dari golongan Bani Khuza'ah, yang menjadi wali besar kota Mekah pada masa itu, menggantikan pemimpin-pemimpin dari kalangan Jurhum. Jadi salah seorangnya yang bernama Amru bin Luhai Al-Khuzai. Dia adalah salah seorang pemerintah dari Bani Khuza'ah yang jadi wali besar di kota Mekah. Dia dianggap sebagai seorang tokoh yang hebat kerana sifatnya yang suka buat kebajikan. Dia suka bagi orang makan, dia suka bagi orang minum, dia suka derma, dia suka menolong orang yang susah. Dia juga dikelar sebagai seorang tokoh yang hebat. Satu hari dia keluar, dia berkelana, dia pergi ke negara Syam. Di Syam ni umum, khususnya satu daerah yang bernama Balqa.
Di Balqa ni dia melihat orang-orang Syam di sana suka menyembah berhala. Sedangkan amalan ni tak ada lagi di bumi Mekah. Jadi bila dia tengok orang di sana di Balqa sembah berhala, mari timbul rasa seronok. Seronok, nampak syok sembah berhala. Jadi bila dia nak balik ke Mekah, dia minta seekor. Nak balik juga Mekah. Nak suruh orang-orang Mekah pun sembah juga. Bapa lagu ni? Kerana bagi dia bumi Syam ni adalah bumi para nabi dan bumi para rasul betul. Jadi dia berasa tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Balqa di Syam ni molek comel betul. Buat balik patung Hubal. Hubal ni sebuah patung yang daripada kepala sampai hujung kaki dibuat daripada batu akik merah. Satu je cacat pada patung Hubal, tangan kanan dia putus. Jadi bila bawa balik ke Mekah, dia sadur dengan emas. Semua tu batu akik merah, tangan kanan hak putus saat ni, dia sadur emas, dia buat jadi emas. Letak mana? Dalam Kaabah. Bila tiba musim haji, patung Hubal akan dibawa keluar dan letak di tepi pintu Kaabah. Bila orang mari musim haji pada zaman jahiliah, lepas tawaf 7 kali, berhenti depan patung Hubal. Doa situ, minta situ. Jadi berlakulah kesyirikan, menduakan dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga di sisi patung Hubal tu dua patung, Isaf dan Na'ilah. Isaf ni nama lelaki, Na'ilah ni nama perempuan. Dulu dua-dua patung ni bukan patung, orang sungguh. Dua-dua ni dikatakan bermukah berzina dalam Kaabah, kemudian Allah kutuk dua-dua ni jadi batu. Jadi dua-dua ni patung juga ada di luar di samping patung Hubal pada musim haji pada zaman jahiliyah. Bahkan lebih daripada tu, surah An-Najm merakamkan 3 lagi nama patung lain. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatus salisatul ukhra tu. Lata, mana, Uzza. Lata duk mana? Lata dia berada di kawasan orang-orang Taif. Uzza berada di Wadi Nakhlah, di lembah kurma, dan Manata berada di pesisiran pantai, satu tempat nama Qudai, daerah Mushallal. Dulu waktu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lalu jalan ni. Sebab Nabi tak ikut jalan biasa. Nabi ikut jalan pantai, jalan pesisiran Laut Merah. Di situlah ada tempat nama Qudai. Dia duduk di sebuah kaki bukit daerah Mushallal, patung Manat. Dulu Nabi Muhammad pernah disekat di sini oleh pengejar dia, Suraqah bin Malik, yang nak kejar Nabi tu sampai 2 kaki kuda dia terhunjam di dalam padang pasir tu. Baik, kembali. Ni sejarah. Ada patung-patung yang lebih terarah, dia ni ditawassulkan. Dia ni diduakan dengan pencipta, diduakan dengan Allah, disembah, disujud, diminta permohonan. Ikonologi yang kedua, patung-patung ni bukan patung orang sembah, tapi patung ni dibuat kerana mengingat jasa mereka dari sudut pemerintahan. Contoh kita tengok patung Julius Caesar, zaman Rom. Dia bukan untuk disembah, tapi kerana nak kenang pemerintahan dia. Contoh patung Saddam Hussein, patung tokoh tu, patung tokoh ni, patung tokoh tu, patung tokoh ni, hak ni bukan sembah. Tapi bila masuk bab ikonologi, dengan dewa kita tak boleh masuk bab ni. Dia ada serpihan ikonologi yang dipanggil Pantheon. P-A-N-T-H-E-O-N. Pantheon ni dia masuk bab lain, iaitu bab yang mana patung yang ada tu patung yang didewa-dewakan. Contoh kita kata apa masuk bab Pantheon. Terutama kalau kita belajar sejarah tingkatan 5, bila masuk saja bab zaman Yunani, zaman Greek kuno, kita akan jumpa Tuhan-Tuhan Olympus. Zeus ke, patung apa lagi? Hercules ke, Poseidon ke, Hades ke, Athena ke, tu Tuhan-Tuhan orang Yunani tu, tu sesuai dipanggil Pantheon. Jenis Tuhan-Tuhan yang bersifat dewa. Kalau zaman Mesir kuno ada Horus, ada Isis, ada Osiris, ada Thoth, ada Ra. Ni patung tahap dewa. Kalau zaman Nordik tu zaman Thor, tu kursi tu. The Avenger tu. Tu zaman Nordik, orang-orang Norse, kepercayaan dia.
Baik, kembali. Begitu juga satu lagi, bila sebut benda macam ni dalam ilmu sejarah dia panggil arkeologi. Arkeologi ni apa? Kita kaji satu tapak-tapak sejarah lama. Bila kita kaji tapak sejarah lama, kita jumpa barang-barang tu dinamakan apa? Barang-barang kita jumpa tu dinamakan apa? Ada kita namakan sebagai fosil. Lagi? Apa lagi? Artifak. Biasa tak? Artifak, ekofak, fita. Artifak ni barang-barang hak orang buat, hak manusia buat. Dia tak sabit dengan alam semesta, dia tak sabit dengan hak Tuhan buat, kita panggil artifak. Gali-gali tapak arkeologi, jumpa apa? Jumpa payang lama. Payang ni orang kau Tuhan buat. Orang. Oh, ni hak orang ni, artifak bak orang semua. Jumpa payang, jumpa kapok, jumpa pisah, jumpa gaji, jumpa mata tombok, jumpa duit siling lama. Dan benda ni, artifak ni, benda yang dia tu manusia buat, dia tu senang nak alih tepat. Mana kita boleh punggah, kita boleh husung, masuk dalam lab, masuk dalam makmal, kita uji kaji. Kalau ekofak, dia ni hak Tuhan. Contoh kita jumpa tulang dinosaur maksudnya. Bukan orang buat tu tulang dinosaur. Kita jumpa fosil-fosil natal. Kita jumpa kesel-kesel petroleum. Kita jumpa kesel-kesel belian. Ni kita panggil ekofak, hak bukan orang buat. Dan dia juga senang nak pindah masuk dalam lab. Tapi kalau fita, dia ni hak orang buat tapi payah nak pindah. Seolah-olah jumpa, kita kata kalaulah tempat ni tergelam satu masa, orang jumpa semula tapak Masjid Ibrahimi. Dulu ada masjid kali sini ni, tengok jumpalah dia punya gapo ni? Banner tu Masjid Ibrahimi Pasir Putih. Walaupun jumpa orang buat, dia tak panggil artifak, dia panggil fita. Sebab artifak mudah nak pindah. Agak-agak nak usung hak ni nak pergi masuk lab boleh ke tak besar tapak ni. Tak boleh. Candi lama. Tempat-tempat orang nyembah, orang buat ritual dulu bukan jenis boleh usung, bukan boleh akak. Tu fita, dia lain. Walaupun semua tu atas nama arkeologi. Tu bab sejarah. Okey, kembali. Bila Nabi Ibrahim lawan tiga-tiga ni dengan bahasa mudah, menang belaka. Last sekali bila Namrud ni nak marah, dia buat gapo bila kalah? Dia nak hukum Nabi Allah Ibrahim dengan cara bakar Nabi Allah Ibrahim. Bakar sungguh. Bakar sungguh. Tapi tak jadi gapo. Maknanya Nabi Allah Ibrahim duduk dalam api pun tak terbakar, Nabi Allah duduk dalam api pun tak cedera, Nabi Allah duduk dalam api pun tak boleh menyebabkan mudarat atas diri dia. Jadi akhirnya Namrud sendiri mampu lagu mana? Lawan orang ke lawan gapo mampu dia? Dengan nyamuk nak ayat. Nyamuk. Nyamuk ni adalah salah satu tentera-tentera Allah. Walaupun kadang-kadang Allah guna metafora nyamuk ni dalam awal surah Baqarah lebih kurang dah. Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak serah malu. Tak pelik sikit abuk kalau Allah nak buat perumpamaan, Allah nak buat misal, Allah nak buat gambaran, Allah nak buat metafora, nak kecek pasal nyamuk. Banyak benda nyamuk ni. Kalau kita ngaji bab nyamuk ni macam-macam, boleh ambil iktibar, macam-macam boleh ambil pelajaran tentang nyamuk walaupun binatang itu kecil. Baik, kembali. Bila dah lepas Namrud mampu, kalau kita kira perlu atau tidak Nabi Allah Ibrahim tinggal kampung dia? Perlu tak kalau kita mikir contoh, kita duduk dalam kampung ni serabut kau orang ni je. Aku kat hari-hari serabut dengan hak ni. Hak lawan Tuhan pun hak ni, hak ngaku Tuhan pun hak ni, hak sembah dewa pun hak ni, tiba-tiba mati dah dia. Perlu tak kita tinggal kampung? Sekali duduk dalam kampung serabut dengan orang ni. Dia tu tak ada dah, mati dah. Tuhan perapuh dah. Tak tinggal patut. Tapi yang Nabi Ibrahim keluar daripada Babylon buat apa? Sebab orang-orang hak selamat, diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala tak degih juga. Orang kampung tak degih juga. Tengok dah Nabi Allah Ibrahim dengan mukjizat yang Allah tunjuk, boh dalam api tak terbakar, boh dalam api tak anguh, boh dalam api tak jadi gapo, boh dalam api tak mati. Pas Namrud pula bukan mampu dengan tentera dari sudut manusia, mampu dengan nyamuk.
Tak boleh nak mikir lagi, lawan Tuhan lagi, mari benda tu depan. Kalau duduk dengan orang lagu ni lagi, sakit kepala juga. Hak satu hal Namrud tu satu hal, patut orang kampung tu tak degi. Kena tubik lah lagu ni. Tubik sungguh. Bawa bini dia, siapa bini dia? Hajar tu tak ada lagi. Hajar tu nanti Mesir tu. Sarah dulu dengan anak saudara dia, bawa anak saudara dia. Sini berhenti azan dulu kau, tak apa, straight. Setengah orang tu berhenti azan dulu dia. Perhabis tetek dulu dah. Okey. Bila keluar bawa isteri Sarah dengan anak saudara dia. Siapa anak saudara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Siapa anak saudara Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Lut alaihissalam. Nabi Lut tu anak saudara Nabi Allah Ibrahim, Lut bin Haran. Haran tu adik kepada Ibrahim alaihissalam. Bawa Nabi Lut pergi. Kalau ikut peta lah ni, duduk di Iraq tu, dia masuk ke Syam, Syria lah ni. Duduk situ metagi lagi, turun ke Lubnan lah ni. Lepas Lubnan turun ke Jordan lah ni lah. Turun ke Palestin, dulu disebut bumi Kan'an, orang-orang Kan'an. Sebab di situ bangsa-bangsa Semit dulu, satu bangsa yang disebut sebagai Kan'an. Kan'an dulu ada dua. Satu disebut Kan'an Selak. Kan'an Selak ni kawasan dia Palestin lah ni dengan Jordan Timur lah ni. Kita ambil Palestin lah ni termasuk Israel lah. Palestin dulu termasuk sikit Jordan Timur tu dipanggil orang Kan'an Selak. Satu lagi tu Kan'an Bukit dia panggil. Kan'an Selak ni duduk tepi patah, pesisiran pantai Syam. Dia ada dua buah bukit situ. Satu bukit nama Karmel, satu bukit nama Emanos. Jadi duduk situ. Ni digelar orang-orang Fonisia. Fonisia dulu dia ada satu kerajaan yang besar, iaitu Kartej. Tu dua. Orang Kan'an bila masuk situ, orang Kan'an ni jenis satu golongan yang tak kenal Tuhan. Golongan yang serabut kepala lagi, tak kenal Tuhan, masuk situ semata. Nabi Allah Ibrahim masuk ke Mesir. Mesir tu kawasan di utara. Jadi bila masuk di Mesir, ringkas cerita masa ni lah, Raja Mesir pada masa tu rapah isteri dia. Ambil Sarah saat ni, nak buat sesuatu benda yang tak molek. Satu benda yang tak bermora pada Sarah. Tapi Tuhan jaga Sarah. Jadi bila dia nak buat sesuatu benda tak molek, dia jadi kaku, dia jadi kerah. Jadi dia buat 2-3 kali, jadi lagu tu juga, dia berasa bersalah atas diri dia sendiri. Kerana rapah Sarah daripada Ibrahim, dan dia anggap Ibrahim dengan Sarah ni dua manusia suci yang dijaga oleh Tuhan. Dia tak boleh nak buat gapo walaupun dia raja. Jadi dia panggil Ibrahim, dia minta maaf, dia serah semula bini Ibrahim Sarah ni, dia hadiah pula seorang lagi wanita. Yang ni lah bernama Hajar. Mak kepada Nabi Allah Ismail. Jadi bila bui Hajar ni, Sarah sendiri tu umur lanjut dah. Kalau kita kata ikut adat kak, tak boleh anak dah. Jadi bila bui pula orang Tino hak muda ni kepada Nabi Allah Ibrahim, jadi melihat kepada suami kalau duduk dengan dia ni, anak tak ada, keturunan tak ada. Jadi baiknya untuk Ibrahim ni sambung keturunan dia, Sarah suruh nikah dengan Hajar. Jadi berkahwinlah Nabi Allah Ibrahim dengan Hajar. Di sisi orang-orang Yahudi, dia tak terima Hajar ni isteri Nabi Allah Ibrahim. Dia anggap sebagai concubine. Maksud concubine ni gundik je. Di sisi orang Yahudi, dia tak iktiraf isteri Nabi Allah Ibrahim yang nama Hajar ni. Bagi dia isteri tu seorang je, nombor satu tu. Orang lain tu gundik je. Jadi Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan Hajar, duduk tak lama mengandung. Lepas tu beranak. Bila beranak boleh anak ni, pok lagu mana? Pok dengan anak. Jadi tupuh kasih sayang ni kau anak. Jadi bila kau anak tu, mak automatik sekali. Gak bini tua ni kan, orang retin dia cemburu dia.
Dia suruh nikah, padahal dia suruh nikah nombor 2. Dia sendiri tak boleh ngandung, tak boleh beranak. Lepas tu nombor 2 tu ngandung beranak pula. Tumpah kasih sayang Ibrahim pada anak dengan bini nombor 2 tu jadi cemburu. Rekah cerita, suruh Allah suruh hatam mana? Hajar dengan Ismail pergi hatam mana? Pergi Mekah. Satu tempat kering, konten, tanduh, payah makan, payah minum. Kita tahulah sejarah Nabi Allah Ismail sebelum keluarnya telaga mata air Zamzam tu. Jadi tu kita berhenti sementara, kita nak ambil hak nombor 4. Apa ni kita nak buat tobik lah. Kita nak ambil nombor 4 gapo sat ni? Bani Israel, Yahudi, Ibrani, gapo nombor 4? Zionis. Zionis ni bukan semua Yahudi. Kita kena faham Yahudi ni ada hak baik, Yahudi ni ada hak jahat. Yahudi ni nisbah atas bangsa tu. Kita kata orang Melayu. Bila sebut orang Melayu, baik semua ke orang Melayu? Tak, ada orang Melayu hak tak berapa nak baik. Ada orang Melayu hak jahat. Bila kita kata sebut bangsa Cina, ada Cina hak baik, ada Cina hak jahat. Bangsa India, ada India hak baik, ada India yang jahat. Begitu juga Yahudi, kita nak kata semua Yahudi ni jahat, tak. Tak kira Allah tak capak langsung. Dalam setiap seorang orang Yahudi ni baik. Mesti ada hak baik. Hak baik ni dipanggil Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok biasa digambarkan kalau duduk Israel tu hak jenis pakai topi. Topi hitam, pakai baju kuk, jenis rambut panjang jaling, duk baca buku kecil. Tu Yahudi Ortodok. Ni Yahudi hak ikut lagi ajaran Taurat Nabi Allah Musa, walaupun mungkin diselewengkan tapi dia ikut lagi ajaran agama. Yahudi ni sendiri benci kepada Yahudi Zionis, tak suka kepada Yahudi Zionis tu. Bagi dia Yahudi Zionis masuk secara haram pada tahun 1948 tu, pok dia sendiri tak suka. Tuhan tak suruh ni. Sebab Tuhan tarik balik dah apa dia yang disebut sebagai Sya'bul Mukhtar. Pemuda-pemuda pilihan Allah. Dulu orang-orang Yahudi ni dia duk bangga sebab bagi dia bangsa Yahudi ni bangsa pilihan Allah. Betul dulu Allah pilih melalui Nabi Musa. Mereka lari daripada Mesir menyelamatkan diri. Musa bawa Bani Israel ni nak masuk ke bumi Palestin, tanah yang dijanjikan, the promised land. Tapi lepas buat dia malah nakut nak perang dengan bangsa Kanaan, maka Allah tarik balik. Allah cabut perjanjian itu. Perjanjian itu kekal dalam ingatan Yahudi sebenar. Allah tarik balik dah. Tak ada dah peluang untuk mereka anggap atau mereka klaim, mereka dakwa bahawa bumi Palestin itu milik dia. Tapi hak kerah juga Yahudi mana? Yahudi Zionis. Yahudi Zionis ni nak kata bukan Yahudi asal pun tak boleh juga. Dia panggil Yahudi hybrid. Yahudi hybrid ni Yahudi campur dah. Contohlah, kalau kita dulu Yahudi, kita pun marilah Malaysia. Kita pun nikah dengan orang Tino Melayu. Walaupun lama dah kita duduk sini, darah Yahudi tu hilang ke dari tubuh kita? Tak hilang. Dia kita beranak, dalam anak kita tu ada lagi tak darah Yahudi? Ada. Inilah dipanggil Yahudi hybrid. Walaupun mungkin satu masa anak cucu kita orang panggil orang Melayu dah. Sebab muka pun muka Melayu tapi darah Yahudi tak hilang lagi. Ini Yahudi hybrid. Yahudi hybrid sebagai contoh Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi ni Yahudi yang banyak berasal daripada negara Jerman. Contoh Hitler dulu Ashkenazi lah. Banyak sahur dalam dunia ni Ashkenazi. Karl Marx, pengasas komunis tu Ashkenazi. Lenin, Stalin Ashkenazi. Contoh Windows nama apa Bill Gates tu Ashkenazi. Ashkenazi biasa orang-orang cerdik, orang-orang sahur. Kalau Yahudi Sefardi. Yahudi Sefardi merujuk kepada Yahudi kawasan Spanyol. Kawasan Spanyol dan negara-negara sekitarnya tu dipanggil Yahudi Sefardi. Kalau Yahudi Mizrahi, kawasan Mediterranean, kawasan Timur Tengah. Yahudi Mizrahi, sama ada Yahudi duk Iraq ke, Yahudi duk Iran ke, Yahudi duk kawasan Asia Barat, dipanggil Yahudi Mizrahi. Kalau Yahudi Cochin, Yahudi duk di India. Kalau Yahudi Kaifeng, Yahudi di China. Kalau Yahudi Samaritan, Yahudi di kawasan Afrika. Tengok nampak gelak-gelak sepuluh negro, tapi darah Yahudi ada lagi dalam. Itu Yahudi Samaritan. Yahudi Kaifeng, Cina dulu, dia pergi ke Cina, dia nikah dengan orang-orang Cina, asimilasi dengan orang Cina, dia duduk satu tempat nama Kaifeng.
Sama macam Amerika nak cari pusat komuniti dia di Brooklyn. Satu tempat nama Brooklyn, situlah banyak Yahudi-Yahudi di Amerika. Ada sekolah, ada church dia, ada gereja dia, ada tempat ritual dia, ada tempat keagamaan dia. Jadi Kaifeng ni, dia pandai cerita. Kalau nak kait dengan pak kita, dia jadi sensitif. Ni kita kecek banding lah, luar pada kau ni. Okey, balik. Jadi inilah Zionis. Jadi dulu, bila puak-puak Yahudi Zionis ni nak suruh orang-orang Yahudi lain supaya balik semula, puak-puak ni tak say balik. Tak say balik. Bila tak say balik, jadi kerana? Itulah antara sebab ada yang menyebut bahawa terjadinya peristiwa Holocaust tu. Hak bunuh Yahudi tu. Siapa bunuh? Hitler bunuh. Berapa? Dianggarkan 9 juta. Siapa kodok wallahu a'lam lah. Tapi peristiwa Holocaust ni bunuh Yahudi. Maksudnya hak Yahudi dibunuh tu ada yang menyebut bahawa Yahudi yang dibunuh tu Yahudi yang tak segelik lah. Yahudi hak okey-okey, Yahudi hak tak okey tu tak bunuh. Hak tak okey itulah akhirnya berjaya menubuhkan kerajaan haram Israel 1948 sejurus selepas kejatuhan Khalifah Turki Osmaniyah yang terakhir 3 Mac 1924. Baik. Kembali kepada Nabi Allah Ibrahim. Pasal apa? Nak tubik Yahudi ni kena tengok sini lagi. Jadi akhirnya Jibril mari wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim. Mari wahyu, Nabi Allah Ibrahim ni nak boleh anak seorang lagi. Ismail boleh dah. Nak boleh anak seorang lagi melalui Sarah tak ni. Hak berasa tak boleh anak dah. Sebab berapa? Kerana pada masa tu Nabi Allah Ibrahim umur dia 120, Sarah umur 90. Kalau duduk kita lah ni rasa nak boleh lagi ke anak. Hak jatan 120, hak tena 90. Kalau bunyi gitu kat marah hak tena dia. Apa mu kat umur 120 dah nak boleh lagi ke dok. Jadi ni adalah tak mustahil. Sebab apa? Sebab mari Tuhan melalui Jibril. Jadi bila dengar berita lagu ni, Sarah ni tertawa, tersenyum. Jadi dalam bahasa Ibrani, tertawa dan tersenyum ni Ishak. Yizhak. Sebab tu letak nama anak ni Ishak akibat daripada tersenyum dan tertawanya Sarah bila kejut dengan berita dia ni nak mengandung, nak bui anak nombor 2 kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi lahirlah Nabi Allah Ishak. Bila lama Nabi Allah Ishak lahir ni, maka sapalah umur dia berumah tangga. Siapa umur berumah tangga, tiba-tiba tak nikah lagi. Jadi dia duduk mana lah ni? Nabi Ibrahim duduk di Palestin, duduk di Kan'an. Nabi Ibrahim tak kenal kepada orang-orang Tino di Kan'an. Sebab orang-orang Kan'an ni, supaya kita sebut awal-awal dia masuk ni jenis satu golongan yang masyarakat tidak mengenal Tuhan. Jadi tak sih lah kalau boleh natu jenis mari kumpulan-kumpulan lagu tu. Jadi dia pun hantar seorang utusan dia. Hantar seorang utusan dia balik semula ke tempat asal. Mana tempat asal Nabi Allah Ibrahim? Mana tempat asal dia? Iraq tadi. Iraq tadi suruh pembantu dia tu jumpa dengan ahli keluarga dia masih ada di Iraq tu, wak mari seorang orang Tino. Jadi wak marilah orang Tino tu bersama pembantu sampai di Palestin, nama dia Rifqah. Kalau bahasa Inggeris dia sebut Rebecca. Kalau nama Rebecca tu Rifqah lah. Rifqah binti Batuil, dia anak beranak dekat Nabi Allah Ibrahim. Jadi nikahlah Nabi Allah Ishak dengan Rifqah ni. Bila nikah, kalau ikut dalam Taurat ni, kalau ikut Taurat lepas 10 tahun barulah Nabi Allah Ishak boleh anak. Lepas nikah 10 tahun. Jadi tubik anak tu kembar, betul lah kembar. Hak mula-mula abang tu tubik, lepas tu masa nak tubik kaki abang tu, adik tu tangan dia duk megang di kaki. Dia tubik kembar, dia tak tubik sopah. Mana nak tubik siapa ke ujung kaki abang tu, tangan adik. Tangan adik tu duk megang di kaki. Boleh kembar. Hak sulung tu dia letak nama Al-Aish, Aisu. Adik hak nombor 2 itulah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Allah Yaqub ni kembar, adik kepada Aish, anak kepada Nabi Allah Ishak. Inilah Nabi yang disebut ayah dia Nabi, tok dia Nabi, dia sendiri Nabi, anak dia Nabi Ishak lah. Bapa? Sebab ayah dia Nabi Allah Ishak,
tok dia Nabi Allah Ibrahim, dia sendiri Nabi Ishak, anak dia Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia Nabi, anak Nabi, ayah Nabi, tok Nabi. Ishak. Yakub ni. Baik. Lepas beranak tu, bila besar, seolah-olah mak dengan ayah ni Nabi Allah Ishak lebih manja anak nombor 2, manja ke adik lebih. Manja ke siapa? Manja ke Yakub. Seolah-olah tak cara mana ke abang. Satu masa ringkas cerita, ayah panggil anak ni untuk didoakan dan untuk diberkahi. Ayah ni siapa? Nabi Allah Ishak panggil anak, nak suruh anak ni duduk depan nak doa supaya diberi keberkatan, diberi rahmat, diberi baik hidup segala-galanya. Tapi mak ni tak panggil abang, suruh mari depan ayah, panggil adik je. Jadi abang pun serah lagu ni tak. Ayah mu nak doa ni, tiba-tiba abang tak panggil, panggil adik. Jadi adiklah boleh doa bapa Nabi Allah Ishak. Sani siapa? Nabi Allah Yakub. Bila dia berasa dia ni terpinggir, jadi kelihlah hubungan dua beradik ni. Padahal dua beradik ni je adanya. Tapi hubungan abang dengan adik tidak serupa abang dengan adik. Kekeh sokmo, balas sokmo. Nabi Allah Yakub ni cuba nak baik muka abang dia, nak buat molek, nak berkasih sayang. Tapi abang ni berasa jauh dah hati. Jadi dia duduk sindir sokmo Nabi Allah Yakub. Kadang-kadang ada keluar kata-kata ancaman. Kata gapo Aish kata kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam, satu masa anak-anak aku dengan keturunan anak-anakmu akan balah. Mana nanti Nabi Allah Yakub ni nikah ada anak, dan dia pun nikah ada anak, dia akan jadi tak aman. Dia akan jadi perlawanan antara anak keturunan aku dengan anak keturunanmu. Sebab apa? Sebab Aish ni dia ada 3 bini. 2 orang bini dia tu asas silahnya ialah orang yang hak tok dia dulu tak kenal dah. Nabi Ibrahim tak kenal nikah dengan siapa dulu? Ishak. Orang-orang Kan'an. Jadi bini dia 2 orang tu orang Kan'an dah. Dan seorang lagi kalau ikut riwayat dia nikah dengan anak Nabi Allah Ismail. Daripada keturunan Nabi Nabat Nabi ni anak sulung Nabi Allah Ismail. Kaji dengar tak nama ni? Oh, letih pula dah. Kalau Nabi Yakub ada 12 orang anak, Nabi Allah Ismail 12 orang anak juga. Nabi Allah Ismail dia nikah dah mula-mula, kemudian cerai. Kita tahu kisah ni kan? Dalam riwayat marfu' atas Ibnu Abbas, panjang cerita ni. 3 kali Nabi Allah Ibrahim pergi melawat Ismail. Sebenarnya 4. Kalau nak kira. Hak mula-mula pergi dengan anak ni nikah, lama tinggal anak ni nikah pergi jumpa bini je. Ismail tak ada. Tanya hidup lagu mana? Oh, susah hidup dengan Ismail. Payah makan, payah minum gapo lah sekali pok pesan gapo. Kalau Ismail balik pesan kau dia supaya tukar gapo. Tukar itu, tukar alam rumah. Jadi kata-kata kiasan, nak kata suruh ceranganmu tu jadi nampak doa depan natu kita dak. Balik Ismail, bini royak gini, faham cerai bini. Nikah nombor 2 ialah daripada keturunan Jurhum, iaitu keturunan Mudad bin Amr. Nikah, mari pula yang kedua. Ismail tak ada juga. Tanya bini, lagu mana hidup? Bahagia, ramai, molek. Pesan kat Ismail, jangan tukar pintu, kekallah pintu ni. Jadi boleh 10 orang anak. Bila boleh 10 orang anak ni, anak sulung tu nama Nabat, Nabi. Hanilah daripada anak Nabi lah. Ish nikah bini nombor 3 tadi. Anak nombor 2 nama Qaidar. Nombor 3 Abdail. Nombor 4 Mubsyam. Nombor 5 Mishma. Nombor 6 Duma. Nombor 7 Misha. Nombor 8 Hidat. Nombor 9 Yatma. Nombor 10 Yatur. 11 Nafis. 12 Qaidaman. Tu 12 anak Nabi Allah Ismail. Tapi nak royak sininya, hak nombor 3 tu daripada Nabi tadi. Tu kisah. Bila jadi lagu ni, bila Yakub royak ke ayah dia Ishak, kisah saat ni, Nabi Allah Ishak berasa ni satu ancaman. Bahaya ni duk kecek gini, namanya wak sungguh siang ke adik ni. Jadi tak suruh balah, takut mengancam keselamatan Yakub. Yakub ni Nabi Ishak atar balik kepada tempat tok dia dulu. Mana tok dia? Iraq. Mana juga tempat mak dia? Iraq juga.
Sebab di Iraq lo ni ada abang mak dia. Mak dia saat ni nama apa? Rifqah saat ni tu ada abang nama Laban. Pak saudara kepada Yakub saat ni. Jadi gilah. Gi duk denung. Orang tina mula-mula dia jumpa ialah bini dia nombor 2 lah ni. Rahil. Rahil pula tak tahu ni sepupu dia. Tanya nak pergi mana, cari rumah siapa? Cari rumah seorang nama Laban. Oh tu ayah aku lah. Rupanya mu ni siapa? Yakub. Anak siapa? Ishak. Kita dua ni sepupu. Jadi gilah jumpa ayah. Ayah tengok pun kenal, duduklah sini. Sebab Nabi Ishak besar, duduk sementara waktu. Takut keselamatan dia terancam oleh abang dia. Jadi duduk situ lama tu kenal ke anak saudara ni, suruh nikah. Yakubnya sendiri kenal kepada Rahil tu, adik nombor 2. Tapi yang nikah kepada kakak sulung dulu. Layah. Jadi bila nikah dengan kakak sulung, kita nampak tak natu kita ni. Muka tu tak berapa ceria sangat. Sebab bukan hak tu dia nak. Lama-lama, nak juga nikah dengan adik pula, Rahil. Jadi ingat dah, bila cerita ni mari, kita nak sebut salah satu syariat dulu, boleh kita kumpul 2 beradik sekaligus. Abang dengan kakak nikah, jangan bawa cerita ni buat mari tempat kita ni. Takut tak malah cerita boleh. Nabi Yakub dia pun tengok anak buah cik mak ada 3 orang, comel 3-3 sekaligus lah. Dia boleh nak sekaligus. Dia kena lepas nombor 1 tu cerai dulu ataupun mati. Boleh ambil nombor 2. Tak boleh juga kumpul 2 dengan 3 tu, kena cerai ataupun mati baru boleh nombor 3. Jangan buat cerita nak buat kumpul sekali. Lepas tu dalam kes ni, bila abang ni pula adik dia atas denung, sunyi je lah. Saat ni balas gitulah. Kadang-kadang jiwa manusia tak duduk dekat ni cekang. Duduk dekat sepuanyi dengan kucing. Tapi tak ada seorang dia teringat. Tak ada lah adik aku. Lah sekali dia pun bawa diri. Serang nyesal dia bawa diri. Dia pergi ke arah barat. Sebab itulah Aish ni digelar bapak kepada golongan Rom. Bapak kepada Rom. Abu Rom dia sebut. Aish ni antara Nabi yang mari ikut Aish ni 2 orang, iaitu Nabi Ayub dengan Nabi Zulkifli. Jalur dia, sanak dia mari ikut Aish. Sebab Nabi Ayub ni bin Amush. Nabi Ayub ni lah, Nabi Ayub bin Amush, Amush bin Tawah, Tawah bin Ar-Rum, Rum bin Aish. Bapa Nabi Zulkifli? Nabi Zulkifli tak jauh. Nabi Zulkifli tu anak Nabi Allah Ayub je. Nabi Allah Ayub, anak dia Nabi Zulkifli lah. Dalam bahasa Inggeris disebut Ezekiel. Kalau Nabi Ezekiel tu ialah Nabi Zulkifli. Okey. Jadi nikah lah saat ni. Cuma nak royak jalur daripada Aish tu 2 orang Nabi. Dalam 25 kita tu, Ayub dengan Zulkifli hak mari ikut Aish. Jadi nikah nak kelik semula tempat Nabi Allah Ishak, dah abang tak ada ni, pak panggil dah lah, abangmu pun tak ada dah. Giralah ke mana dah. Jadi balik mula, bawa lah 2 bini. Jadi kerana nak tolong 2 bini ni, tok tua saat ni, builah 2 orang pembantu. Zalfah untuk kakak, Balhah untuk adik. Lah sekali pak-pak nikah. Jadi ada bibik-bibik rumah tu kena beringat lah dah. Patut seorang jadi 2. Patut 2 jadi 3. Asalnya pembantu je. Jadi nikah pak tu biarlah kita cerita mula-mula 12 Bani Israel, 12 orang anak. Itulah anak dia. Ne 2. Okey, balik hak tu antara bini nombor 2 Rahil tu tubik Nabi Allah Yusuf. Rekah-rekah lah ni. Bila tubik Nabi Allah Yusuf, anak dia kan 12 orang. Tolak Bunyamin adik pada Yusuf 10 lagi, semua deki kau Yusuf kan dalam cerita. Akhir sekali bawa adik nama Yusuf ni pergi mana? Wak pergi walalak nak main, rakyat kaya kita nak pergi main-main lah dalam hotel. Bapak ni bimbang dah, takut mu tak jaga molek gini. Last sekali klik buat cerita, wawak baju Yusuf penuh dengan darah dah. Adik duk mana nya makan kau rimah, nya makan kau serigala dah. Padahal dia tahu dalam apa? Dia tahu dalam telaga. Kebetulan lalu satu kafilah ni nak pergi Mesir. Nak tengok telaga, nak turun ambil air, tengok-tengok cebok-cebok, akak-akak ada budak. Jadi tengok budak ni, ambil pergi jual. Sampai Mesir dia jual. Lalu dibelilah oleh Al-Aziz di Mesir ni. Beli wak kelik, jadikan sebagai anak akak dia. Duduklah
Mesir. Duduk di Yusuf ni di Mesir. Pendek cerita, banyaklah pengalaman Yusuf di Mesirnya. Suka duka dia, kena fitnah, kena tino, masuk dalam jara. Ada kisah dua orang tu dia tak habis mimpi. Lepas tu bila kawan ni tubik, kawan ni pun rojak cerita Yusuf dalam jara ni boleh tak habis mimpi. Raja pula mimpi dia tak habis mimpi raja. Last sekali pendek cerita, raja akak dia jadi Menteri Perbendaharaan Mesir. Hari ni Menteri Kewangan lah kita kata. Uruh perbendaharaan, uruh segala ekonomi Mesir. Pendek cerita, dia buat cerita di Palestin tu, kemarau, jadi orang-orang pakak cari tempat baru, cari makanan, cari kerja pergi Mesir. Jumpa semula dengan abang dia. Dia pun buat halah sampai abang dia ni tertangkap. Tertangkap, suruh balik sekali, bawa ayah. Bawa ayah, dia pun ambil baju. Dia sebelum balik tu, dia beri kirim baju dia kan. Jadi letak baju di muka Nabi Allah Yaqub tu boleh celak semula. Nabi Allah Yaqub ni kabur, hampir-hampir buta sebab duk jerit semua. Teringat kau anak Yusuf tu. Jadi bawalah Bani Israel. Inilah perpindahan Bani Israel hak asal duduk Palestin pergi ke Mesir ramai-ramai. Sebab anak jadi menteri di Mesir. Duduk di Mesir ni mewah lah. Tapi bila sebut Mesir ni, sebut je Mesir, kepala kita teringat ke siapa Mesir? Fir'aun lah dia. Tapi bila sebut Fir'aun ni, orang yang betul-betul raja Mesir yang pakai Fir'aun ni tidak zaman ni, zaman yang lepas Yusuf. Ada seorang Fir'aun baru pakai gelaran Fir'aun. Sebelum ni dipanggil raja Mesir je. Dia kalau pergi ke awal dulu, 3,000 lebih sebelum Masihi dulu, dia ada Mesir Hulu, dia ada Mesir Hilir. Dia pisah. Ada raja di Hulu, ada raja di Hilir. Sebenarnya bukan Hulu Hilir. Kalau kita tengok dalam buku sejarah, utara selatan. Cuma dia panggil Mesir Hulu, Mesir Hilir. Ni pun ada raja dia, ni ada raja dia. Last sekali, untuk jadi kuat, dia takut. Dia takut jadi sah je. Mesir zaman kuno. Dinasti pertama ada belah-belah raja. Dinasti kedua belah-belah. Sampai dinasti ke-17, masa ni lah satu bangsa daripada Syam tu, bangsa Hyksos nama dia. Sebab tempat dia kemarau, tempat dia kering, dia cari penempatan baru, dia hidup di utara Mesir. Last sekali bila zaman dinasti ke-17 Raja Mesir ni, pemerintah itu lemah. Dia duduk lama Mesir ni beranak pinak, dia kumpul kekuatan, dia tu nopen tempat orang, dia pergi serang. Dia pergi serang boleh dia sungguh kalah Mesir. Kalah Raja Mesir, dia meretah. Jadi masa Hyksos meretah ni lah zaman Nabi Yusuf masuk tu. Sebab tu zaman Nabi Yusuf, bila kita baca surah Yusuf, tak naik seekor pun nama Fir'aun tak. Tapi bila baca zaman Nabi Musa, tak berhenti nama Fir'aun naik. Zaman Nabi Musa tu dia start balik dah. Zaman Yusuf ni tak ada. Zaman Nabi Ibrahim masuk pun awal-awal Hyksos memerintah. Lepas tu, naik dinasti ke-18, pahlawan dia nama Ahmos. Boleh semulalah kepada raja-raja Fir'aun, likut. Masa ni lah likut Bani Israel. Dulu waktu Hyksos meretah, boleh tanah, boleh kerja, hidup senang gapo, Fir'aun boleh semula, habis. Dia buat gapo ke Bani Israel? Buat jadi koli. Untuk kerja-kerja berat. Buat bangunan, buat batu tu, punggah batu ni, akak gon ni, boleh dah Bani Israel. Letih dah, dizalimi dah. Jadi bila dizalimi Bani Israel ni, Allah utuhkan seorang Nabi. Ya sebenarnya, waktu Nabi Allah Ibrahim masuk Mesir dulu, benda ni dia peringat dah. Satu masa akan ada salah seorang cucu daripada keturunan dia yang akan membebaskan Bani Israel daripada bumi ni. Walaupun masa tu Nabi Ibrahim mula-mula masuk, tapi dia cerita dah. Pasal akan ada seorang Nabi, cucu cicit dia akan membebaskan umat dia, kaum dia daripada kezaliman orang Mesir. Dan ini terbukti bila Bani Israel dizalimi, Allah lahirkan Nabi Allah Musa. Sebelum Musa tu ada Nabi Allah Syuaib. Syuaib mari ikut mana? Gini dah. Hak kita tahu kalau Quran hadis cerita bini Nabi Allah Ibrahim Sarah dengan Hajar. Ada dengar tak Nabi Ibrahim ada bini lain selain pada dua orang ni? Tak ada dah. Tapi dalam Taurat dia ada sebut satu nama individu Kontura. Dikatakan juga isteri Nabi Allah Ibrahim, Kontura ni. Baik. Nabi Allah Syuaib, kalau ikut sanak salah silah dia Syuaib bin Mikail bin Yasjur
Yasjur bin Madian, Madian bin Ibrahim. Madian ni anak Konturah. Kalau kita nak tolak Konturah, tak ada bini Nabi Allah Ibrahim nama Konturah, maka automatik juga salah silah keturunan Nabi Allah Syuaib putus. Sebab dia mai ikut ni. Syuaib bin Mikail, Mikail bin Yasjur, Yasjur bin Madian. Sebab Nabi Ibrahim dengan Konturah ni orang anak. Zimran, Yokshan, Medan, Median, Ishbak, Syu'ah. Median mari ikut Ibrahim Konturah. Tolak Konturah, tak ada Konturah, mapuh salah silah Nabi Allah Syuaib. Satu lagi Hajun. Tu biarlah nombor 4 tu tak tahu mana. Ni dipertikaikan, biarlah. Yang penting lo ni daripada Nabi Allah Musa, Musa lahir. Sebelum Musa lahir, Fir'aun mimpi. Fir'aun mimpi ada dua riwayat. Satu mimpi Fir'aun tu dia duduk tengah tidur. Dia tidur pakai mahkota atas kepala. Tiba-tiba dia sedar. Bukan sedar tidur. Dalam mimpi tu dia sedar. Bukan sedar bangun gini tak. Dalam tidur juga. Dia sedar bangun tu dalam mimpi lagi. Sedar bangun tu mahkota dia jatuh. Bila jatuh golek. Keting. Dia pun turun kata ambak. Lepas tu golek slow. Tiba-tiba slow tu jatuh depan kaki seorang budak. Seolah dia ada ambak ni, tiba-tiba berhenti dia depan seorang budak. Hak umur 1 tahun 2 tahun duk cegak. Mahkota tu berhenti di kaki budak tu. Dia pun tengok. Lepas tu dia sedar. Hak mimpi hak masyhurnya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, dia tengok api tubik daripada Palestin. Bola api tubik daripada Palestin laju menuju ke negeri dia, negeri Mesir. Bola api ni masuk dari negeri Mesir, bola api ni pecah masuk dalam rumah semua orang Mesir kecuali rumah Bani Israel yang api ni tak masuk. Lepas tu dia sedar. Maksudnya melalui dua takbir mimpi ni, ahli sihir dia, kau ahli nujung dia, kau haman, kau gapo, maknanya akan datang ni akan lahir seorang budak dari kalangan Bani Israel yang mana budak ni Tuhan akan akak untuk menjahannamkan dan menghancurkan kerajaanmu. Pusing lalu dia. Rosing. Sebelum ni dia mengaku Tuhan. Tuhan apa rosing ni? Situ nampak dah bodoh tak? Tuhan apa rosing ni? Orang nak peracur dia ni. Last sekali mesyuarat diputuskan supaya setiap wanita Bani Israel ni dikuarantin. Hak mana ngandung kena sita, duduk setempat. Siapalah beranak. Beranak pula bidai orang lain tak boleh. Kena bidai orang Kipti, orang Mesir juga. Kalau bidai sama dia, dia tusuk identiti. Mungkin hak beranak jantan dia banyak tino, dia tusuk budak awal-awal. Jadi tengok-tengok beranak tino, tak apalah, lepaslah. Tapi kalau jantan, bunuh. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia sembelih anak-anak jantanmu, dia lepas anak-anak tinomu. Tapi bila mari lagu ni, puak-puak Kipti sendiri pun komplain. Jangan buat gitu. Padahal tu kita kata bahaya untuk raja dia, bahaya untuk pemerintah dia. Tapi mikir benda lain nak buat pun berat juga. Apa yang berat tu? Bicar punya bicar. Dia kata gini ya jadi berat tu. Ya jadi berat selama kening, hak jadi pekerja, hak jadi koli, hak jadi kosikong gapo tu, orang-orang Bani Israel selama kening. Dan orang-orang hak Bani Israel selama kening umur rata-rata 40-50 hak dia buat kerja tu. Dan satu masa orang hak 40 jadi 50, hak 50 jadi 60, jadi kau tua jadi kau tak cekak nak buat kerja. Lepas tu hak baru nak beranak pakat kutip bunuh. Lepas ni siapa agak-agak nak buat kerja? Nak jadi koli siapa? Hak tua kau tak cekak, hak baru nak tubik kita pakat bunuh. Kalau tak ada kerja, nak suruh kita mula kerja, tak boleh pergi ni. Kita sendiri kena kerja, kena fikir ni benda-benda lagu ni. Mari mikir. Bila mari mikir, dia pun buatlah peraturan. Selang setahun. Maknanya kalau tahun ni, siapa beranak kena bunuh, tahun depan lepas. Tahun depan tak ada, siapa beranak jantan pun lepas. Lepas tu tahun ketiga, bunuh semula. Tahun keempat, lepas semula. Tiba-tiba nasib baik jatuh pada abang Nabi Allah Musa. Abang Nabi Allah Musa ni Nabi Allah Harun. Tahun Nabi Allah Harun beranak, tahun hak tak kena.
Terlepaslah dia nya. Tapi nasib tak baik, tahu Nabi Allah Musa tahu kena sembelih. Ni yang tahu kena sembelih ni. Jadi pendek cerita, Harun terlepas Musa. Dia 3 beradik kan? Kakak sulung nama Maria. Abang Harun, adik Musa. Zaman Nabi Musa tu Allah bui walaupun mak dia mengandung tapi mata orang tengok. Apa dia? Sebab nak suruh berhenti. Kita berhenti. Nak royak ustaz berhenti, takut malu dia buat bunyi kipas. Okey. Gapo ni Nabi beranak Nabi Musa dak. Dia nampak mata orang tengok perut mak Nabi Musa ni, nampak kan? Nampak sepotak ngandung, walah ngandung. Jadi akhir sekali beranaklah Nabi Allah Musa. Bila beranak ni biasalah tahun tu tahun orang cari. Kadang-kadang mari rumah dia nak cek siapa beranak sebelum ni. Bila mari cek tu, mak Nabi Musa ni dia buat kotak. Kotak asal dia buat ni bukan nak peranyuk Nabi Musa. Kalau kita baca tafsir, kotak asal dia buat ni tanya orang mari ngecek. Tanya tu orang kata tu masuk dah dalam kampung tu. Tentera-tentera Firaun nak mari ngecek. Jadi bila nak mari ngecek gitu, dia ambil Nabi Musa, dia kemah-kemah, dia sipir-sipir, dia tok dia kotak. Lepas tu dia peranyuk, tapi kotak tu dia ikat. Kotak tu dia ikat sampai kepada pucuk belakang rumah juga. Maknanya bila orang mari ngecek, kotak tu hanyut dah dia. Tapi dia ikat tali. Bila orang mari ngecek, tak ada ni. Jadi bila pergi dah orang, tarik mula tali tu. Tapi tiba-tiba hari tu tergesa-gesa dekat dah. Cepat-cepat orang mari ni. Orang mari tu tak ingat ikat tali di kotak. Terlepas habis. Terlepas tu ni lah dalam surah Al-Qasas dia sebut ke kakak dia Maria, Kusis. Kusis tu apa? Jejaki dia. Supaya lalu kat tepi tebing tu tengok kotak adikmu duduk dalam ni gimana. Kusis ni sama seperti kita baca, kita kata kisah. Kisah tu kisah. Kalau dalam Quran banyak kisah dia jadi surah. Surah apa? Al-Qasas. Surah Al-Qasas dalam Quran. Kisah-kisah. Kisah-kisah ni dipanggil tatabbu'ul asar. Penelusuran jejak. Kita cari kisah, kita cari sejarah bila kita boleh ambil pengajaran daripada jejak dia. Sama seperti ni pun mak Nabi Ibrahim guna mak Nabi Musa guna apa? Kusihi. Jejakilah jejak dia tu. Jadi kita nak ambil pelajaran daripada jejak orang-orang besar. Gitu tengok-tengok sekali berhenti mana kotak tu? Kotak tu berhenti dalam kawasan istana Firaun, daya-daya istana Joppa. Kalau boleh gak janganlah berhenti situ. Tepat tu lah kalau boleh jangan berhenti. Kalau boleh gak berhenti di depan taska ke, depan rumah anak yatim ke dak. Selamat anak aku. Tapi berhenti tempat tak boleh takut, situlah Tuhan letak. Bila jumpa kotak tu daya ni tak berani buka, tak berani. Jadi bawa kotak ni pergi ke isteri Firaun. Siapa dia? Asiyah binti Muzahim. Jadi buka kotak tu. Buka kotak tu ada budak comel pula, batulan pula Firaun dengan Asiyah ni tak boleh handuk. Marilah perasaan kita kata runtun hati seorang ibu. Kena kau budak ni. Allah capuk saya. Tunjuk pada Firaun. Moga-moga anak ni kita boleh jadikan sebagai anak akak, duduk sekali dengan kita. Baik bagi kita satu masa. Firaun kata apa? Baik bagimu, tak baik bagi aku. Tapi tak baik bagi aku. Dia tak semelih moga main dengan bini. Kadang-kadang Firaun pun takut juga kat bini. Tak nampak orang kedebel kadang-kadangnya. Gangster nampak dak muka parut tapi dengan bini, ayang nak tubik sementar, tubik mana? Tinggi sangat bini tak jadi tubik. Parut 14 muka dak nampak ganas. Ganas orang lain lah. Okey. Jadi dengan bini pula tu lah, walaupun seorang Firaun dak ganas ke apa pun, main dengan permintaan isteri tu dia tunai juga. Ambil lah pergi. Jadi sedihlah mak Firaun. Tapi gapo maksudnya sini? Tuhan nak royaknya Nabi Musa ni hak dia takut hak akan menghancurkan kerajaan dia, Allah izin membesar dalam istana dia. Tidur atas katil kerajaan dia, makan dalam rumah dia, minum dalam rumah dia, membesar dalam istana dia, dapat pelajaran dalam istana dia. Dia tak tahu orang yang tengah besar, orang yang dia pergi ni, hak ni lah nak peracun dia apa.
Hak ni lah hak nak menjahankan dia pun. Dia duk berasa orang lain, duk cari orang lain tak berhenti. Hak Tuhan nak letak peracun dia tu duk dalam istana dia dah, duk dalam rumah dia sendiri. Tak ada mikir. Tapi nak suruh dekat juga Nabi Musa dengan mak dia, jerit tak berhenti. Buipek tak kena, panggil orang tu terang buipek tak jadi. Lepas tu panggil pula orang-orang kampung. Buat apa? Interview. Siapa boleh buipek, siapa berhenti. Dulu kita ni interview nak minta kerja. Ni interview nak buipek ke Nabi Musa ni. Terang ni tak jadi, terang ni tak jadi. Last sekali mak Nabi Musa terang. Nak dengan mak dia tu kan. Jadi mak dia pun boleh kerja lah sebagai penyusun Nabi Musa dalam istana. Nak ayat tadi, rusing. Tapi Allah nak letak tu. Allah atur comel tu. Mak dia boleh jadi duduk dekat masuk dalam istana Firaun. Dan sekali besar. Kisahnya secara ringkas. Nabi Musa ni mari kat mana? Nabi Musa ni, kalau kita kata sebut Yahudi, sebenarnya Nabi Musa tak sabit. Sebab Nabi Musa mari anak nombor 3 Lewi tu. Raubin, Syamun, Lewi. Nabi Musa ni dia mari ikut keturunan Lewi. Keturunan Lewi ni banyak melahirkan keturunan nabi-nabi. Kalau Yahuza ni banyak pemimpin hok jadi raja. Okey, contoh. Musa bin Imran, Imran bin Qahat, Qahat bin Azar, Azar bin Lewi, Lewi bin Yakub. Automatik Harun pun samalah. Bila sebut keturunan Musa, keturunan Harun juga. Takut sekali. Kalau Nabi Ilyas, dia mari ikut keturunan Nabi Allah Harun. Kalau Nabi Ilyas, sebab Ilyas bin Yasin, Yasin bin Fanhash, Fanhash bin Elizia, Alza tu. Kemudian Elizia bin Harun. Nabi Ilyas mari ikut Nabi Harun. Kalau Nabi Ilyas dia mari ikut Nabi Allah Yusuf. Ilyasak bin Akhtub, Akhtub bin Syu'lim, Syu'lim bin Afrayin, Afrayin bin Yusuf. Kalau Nabi Ilyasak. Kalau Nabi Yunus dia mari ikut Bunyamin, adik Nabi Allah Yusuf. Bunyamin bin Matta, Matta bin Abu Matta, Abu Matta bin Bunyamin. Adik Nabi Yusuf kan, Bunyamin dah. Kalau Nabi Allah Yunus mari ikut tu. Kalau Nabi Allah Daud, Sulaiman ni mari kepada Yahuza. Daud bin Ishaq. Ishaq bin Uwaibid, Uwaibid bin Hashun, Hashun bin Aminadab, Aminadab bin Aram, Aram bin Hashrun, Hashrun bin Farish, Farish bin Rahba'an, Rahba'an bin Farah bin Rahba'am anak Nabi apa ni? Nabi Daud dia. Nabi apa saat ni kita sebut Nabi Daud. Daud bin Ishaq, betul dah. Daud bin Ishaq, Ishaq bin Uwaibid, Uwaibid bin Uwaibid. Sebentar Daud bin Ishaq, Ishaq bin Uwaibid. Betul dah. Uwaibid bin Hashun, Hashun bin Aminadab, Aminadab bin Aram, Aram bin Hashrum, Hashrum bin Faris, Faris bin Yahuza, Yahuza bin Yakub alaihissalam. Betul dah. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman dia mari ikut Yahuza. Kalau Nabi Zakaria mari ikut Nabi Sulaiman, Yahya mari ikut Nabi Sulaiman, Nabi Isa pun mari ikut Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad mari ikut Nabi Allah Ismail. Ikut Nabi jugalah, Nabi anak dia nombor 1 Nabi. Salah seorang bini nombor 3 Aish tadi. Muhammad bin apa? Kalau tak lepas dah Muhammad bin gapo, letih benar dia. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir inilah yang sebenarnya Quraisy tu. Hak kata Arab Quraisy tu nisbah atas tok dia nama Fihir inilah. Hak dipanggil Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ak bin Adnan bin Udak Abih. Kalau nak sambung Udak ni dia sapalah kau Nabi Ismail tu, sambung dengan Ibrahim, sambunglah atas ni. Panjang.
Jadi kebanyakan nama Tok Nabi tu ada bukan nama sebenar. Contohlah, Abdul Muttalib tu bukan nama sebenar. Nama sebenar Abdul Muttalib Syaibah. Abdul Manaf Hashim, Syaibah bin Hashim. Hashim pun bukan nama sebenar. Nama sebenar Hashim Amru. Abdul Manaf bukan nama sebenar. Al-Mughirah nama sebenar. Qusay bukan nama sebenar. Nama sebenar dia Zaid. Contoh. Ada atas tu nama betul, ada atas juga bukan nama sebenar. Dia guna nama panggilan. Baik. Kembali. Siapa kisah Nabi Musa saat ni? Besar-besar lah sekali jadi kisah Nabi Musa nak tolong orang dia Bani Israel hak balah dengan orang-orang Kipti ni, dia salah pergi tumbuk. Tumbuk kawan tu sekali tumbuk mati selalu. Tengok betul tak ada orang. Oh, selamat tak ada orang. Biarlah. Jadi kecoh lah kisah mati ni. Siapa dia buat kerja lagu ni? Jadi buat senyap-senyap lah kisah tak tumbuk tadi tak ada orang. Lepas tu hari lain pula, orang yang dia nak tolong tu buat perangai pula. Dia nak tolong siapa tadi? Dia nak tolong orang yang Bani dia, Bani Israel duk balah dengan bangsa Mesir, bangsa Kipti. Kerana nak tolong kawan tu, dia pergi tumbuk mati. Tiba-tiba kawan tu buat perangai pula. Pah kipah pah ekor ni aku mana ni? Suruh berhenti sungguh dah kali. Pas ni kalau mapuh lapu hangpa berhenti selalu ni yang kedua dah ni. Okey. Orang yang dia tolong tu buat perangai pula. Bila buat perangai pula, balah pula, dia nak pergi sekat. Tapi kali ni berhati-hati dah lah. Ada saat ni salah tumbuk orang mati selalu. Jadi bila dia nak pergi tarik orang tak suruh balah dia tu pun tubik. Kes dia tu tubik jadi pecah. Dia kata hak dulu tu mau tumbuk kawan tu sampai mati. Lepas hari ni nak tumbuk aku sendiri pula ke? Jadi dia kecek gitu dengar kau kawan hak tu. Pecah jadi. Hari tu mau tumbuk dah dia tu sampai mati. Hari ni nak tumbuk aku pula ke? Pecah lah. Kena kamu. Lari lah. Ada orang tu offset lari. Dia pergilah ke negeri Madian. Negeri Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Gigi pendek cerita nikah dengan anak Nabi Allah Syu'aib Safura. Boleh dua orang anak, dua jantan, Azir dengan Jarshun. Jadi mas kahwin dia nya ambil upah gemala lembu 8 tahun. Comenya genap 10 tahun. Itulah mas kahwin mahal nikah. Payah dah nak cari tua lagu tu lah ni tak? Tak payah lah. Tak payah gini-gini tolong perah lembu 10 tahun. Lagu mana nak kena tu ni? Lepas tu siapa masa baliklah semula. Bila balik tu siapa tengah jalan. Siapa tengah jalan tu terjadilah di kaki bukit Tursina tu dia nampak api tu kan. Nampak api. Jadi kerana siang kau anak dengan bini malam ni sejuk ke apa, kurang-kurang kita boleh ambil api tu untuk memanah tubuh kita. Dan satu lagi boleh jadi cahaya. Cahaya tu maksud waktu tu waktu ke apa dia nak ambil api nak buat cahaya. Waktu malam lah gelap. Dia pun turut api tu. Turut, api tu kau jauh. Dia turut, api tu kau jauh. Dia turut, api tu kau jauh. Berasa pelik, dia pun potong semula. Bila potong, api tu turut dia pula. Bila potong, api tu turut dia. Dia pun turut semula lagi pula. Kalau kita kena lagu tu, nak kata apa? Orang lain dah kita tidak api dah ni. Alah sekali, tu sebenarnya siapa? Tu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia berada mana? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lembah suci, tempat suci yang bernama Thuwa. Jadi ikhlas nak tanggalkan selipamu. Jumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan tanya, gapo dia? Tanganmu tu ada gapo? Tuhan tanya. Dia ayat gapo tangan dia? Tukak dia tu. Ni tungkak aku. Lepas tu dia cerita pula tukak dia ni. Nombor satu, tukak dia ni digunakan untuk menampung tubuh dia. Maksudnya teka jalan tu dia guna tukak ni. Dan tukak ni juga untuk mempertahankan diri. Yang kedua, tukak ni juga kerana gemala kambing, gemala lembu saat ni hak nak bedah daun-daun kayu, nak suruh gutuh pula daun kayu. Nak suruh luruh daun kayu, kambing boleh makan. Lepas tu lagi guna untuk ambak-ambak kambing ni, suruh satu kambing-kambing hak jauh. Dia tengok sini, walaupun nampak benda tu kecil, betul jawapan dia.
Tapi sini ulama-ulama ambil iktibar, benda hak Tuhan tanya tu simple, pendek. Gapo tangan kananmu? Patut jawab gapo? Tukar aku. Cukup lah. Sebab tanya gapo tangan mana? Tukar. Tapi dia sebut tukar, dia cerita pula kegunaan tukar. Sini orang-orang psikologi, dia ambil cerita daripada ayat ni, kadang-kadang ada jenis sebahagian orang, bila orang tanya tu, patut jawab tu tak ada 15 saat habis dah. Tapi jenis orang suka kecek ni, orang tanya sependek tu setengah jam tak habis lagi. Contoh dah, walau ni. Dia kata, Ustaz, jam baru ke? Ustaz, jam baru ke? Patut ke apa jawapan? Jam baru. Berarti? Mu tak tahu. Jam ni pelik sikit pada orang. Kalau nak beli pun bukan dalam ringgit. Sebab jam ni jam luar. Kena beli kok dolar. Berapa dolar. Lepas tu kelebihan jam ni kalau nyelam dalam laut, cermin tak pecah. Nyelam dalam laut, gening kena batu, tak korang apa. Dia cerita tu dekat setengah jam pasal jam. Orang tanyanya jam baru ke? Tu je. Orang tanya jam baru ke? Patut? Jam baru. Berarti? Dia nak cerita jam dia tu. Ada orang lagu ni. Dia ada orang jenis suka cerita, suka menghurai tu. Patut jawab tak ada dapat 10 minit. 10 saat, habis setengah jam tak habis lagi cerita jam dia. Jadi dia Tuhan suruh lepas. Bila lepas jadi apa tukar dia? Tukar dia jadi ular. Bila jadi ular, ngangor mulut tu, dia duduk situ kau dia nak lari, Nabi Musa. Dia duduk situ kau dia nak lari. Dia nak lari. Tuhan suruh tetap pendirianmu. Saat ni dia royak tukar ni lah mempertahankan diri dia. Bila tukar ni jadi ular, dia sendiri nak lari daripada benda dia kata pertahankan diri dia tu. Hak ni duk defend kita, jadi muka lain kita lari. Benda daripada hak kita kata ni hak pertahan diri. Nak royak sininya jangan berharap pada benda. Walaupun kita kata aku ada bedi, aku ada gon ni, harapan yang tinggi, letak siapa? Letak Tuhan. Tukar kau gapo kau, letak Tuhan. Jadi benda ni lah nak bawa gi ngadak Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Gilah mu pada Fir'aun, sungguhnya dia sedang melampaui batas. Tapi Nabi Musa minta nak pergi sekali ngabar dia. Apa? Sebab dia ni seorang yang gagak, lidah dia tak lancar. Takut salah keceknya suka demo. Salah kecek orang buat leceh, orang buat main-main. Jadi Nabi Allah Harun ni Allah bagi lidah dia lancar, lidah dia fasih. Satu lagi ada riwayat sebut Nabi Musa ni asalnya molek tapi kerana dulu hak Fir'aun bui antara buah dengan bara tu, dia ambil bara tak mulut tu jadi lidah dia itu sikit. Jadi kecek pun tak jadi fasih, tak jadi lancar. Jadi dua orang ni gilah. Dalam surah Taha kan. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Gilah mu dua orang ni kecek molek-molek dengan dia. Faqula lahu qawlan layyinan, bahasa yang lembut, bahasa yang sopan santun. Moga-moga yatadhakkar, dia ingat semula dia ni siapa? Hamba Tuhan, aw yakhsha, kalau dia takut dengan azab Tuhan yang akan jatuh atas dia. Memang betul dah. Orang hak jenis gini dia tak boleh kecek keras. Dia sendiri tu kerah dah, kita wi pula ayat kerah dia jadi bal. Hak ni kita kata, tuanku, sebenarnya gini ayat tu lembut je lain sikit walaupun dia tak usah pakai dia dengar. Hak ni memang celakalah mengaku Tuhan. Gi wi wah tu dah. Kalau bapak apa kita wi ayat-ayat lagu tu dah kau dia. Orang dia hak jenis lagu tu dah tak ada gapo. Walaupun gitu Firaun dengar kau tak dengar. Pahajak belawai pula. Panggil semua ahli sihir dia, pakat lepas tali, jadi apa tali tu? Jadi ular. Lepas tu Allah suruh buat lepas tukar dia. Tukar dia pun jadi ular juga. Ambo dulu masa kecil-kecil, duk ingat kau ular tu besar sikit pada ular puak-puak ni je. Mana kita kata ular-ular puak ni kalau besar lengih kan, ular Nabi Musa besar apa? Tapi kalau kita baca dalam tafsir Ibn Katsir, gambaran dia tu, ular tu, kepala dia sama tinggi dengan atap istana Fir'aun. Maknanya besar sungguh ular dia. Siapa kau Fir'aun nak lari? Siapa kau orang lain nak cabut lari? Tengok ular tu. Last kali ular tu makan. Ngak. Soso. Sinilah ahli sihir nampak. Kalaulah benda tu sihir, dia boleh jadi ular. Tapi dia tak boleh makan hak sihir lain. Hak ni kalau makan sihir lain ni bukan sihir ni. Hak ni mukjizat sungguh ni. Sebab tu dia kata kami beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun selalu. Dia tahu dah, ini mukjizat.
Tapi bila mereka nak beriman, Fir'aun kata, minta izin aku dulu. Kau tak? Oh, siapa kena minta izin dia? Hebat Fir'aun ni. Orang tu nak beriman. Kau orang tu tak beriman tu, mu tanya aku dulu. Kau tak yang nak tubik agama ni, tubik kepercayaan ni, tak saya dengar kata aku tu. Last sekali, kena igat. Kena hukum. Kalau tuan-tuan perhati, ni lah Internal Security Act, ISA mula-mula tahun kau bom ni lah. Tahan tanpa bicara, tak buat gapo, igat tu. Dan sekali dia seksa orang Bani Israel, kalah. Sampai kau Bani Israel ni merintih dah. Nabi Musa bila nak mari pertolongan Tuhan? Bila nak mari pertolongan Tuhan? Last sekali bila Nabi Musa doa, mari 10 bala tu kan. Ada katak, ada belalang, ada gapo lagi jenis darah merah macam-macam 10 tu, kugutu lah macam-macam. Oh, mari masuk turak minta semula supaya Tuhan tarik. Doa pula Musa tarik. Bila tarik, baik ke tak baik? Tak boleh pakai kerja orang lagu ni. Dia janji saja. Dia janji, tak buat. Last sekali, siapa masa kita nak tubik dah. Tuhan suruh tubik dah. Nyanyi. Kalau duk Mesir lagi, mereka duk buat nyanyi semua. Tubiklah Nabi Musa mengepalai dengan abang dia Harun. Nak tubik malam tu, tak jumpa jalan. Weh. Tak jumpa jalan. Jadi padahal kampung kita dah. Tanya nak tubik tu, tak terlekat. Patut jalan nak pergi macam kau ni dah tak kena ni. Ke mana ni? Jalan nak pergi lepas ni besuk ke mana? Nak pergi jetih pun tak kena sekali. Kita tak lalu semua. Bila jadi tak kena, tak boleh nak tubik tu, sudahlah. Kalau Fir'aun tahu lagi berat ni ramai-ramai ni. Last sekali mari seorang orang tua. Orang tua ni bagi tahu, aku duk berasa lah. Aku tahu sebab apa jadi gini. Dia pun ceritalah. Dulu zaman nenek moyang kita dulu, kita asal bukan sini. Nenek moyang kita, orang-orang Palestin, orang-orang Bani Israel ni, kita mari daripada bumi Kan'an tu. Tempat Nabi Yaqub dulu kan, masa Nabi Yusuf mari tu. Kita bukan asal sini. Nabi Yusuf dengan Bani Israel lain, waktu kita tu mari sini. Dan kita dah buat perjanjian. Perjanjian yang kita buat, kalau kita masuk sama-sama Mesir, kalau kita nak tubik esok pun, biar tubik sekali belakang. Salah seorang janji tu Nabi Allah Yusuf hidup lagi masa tu. Aku duk rasa kalau kita nak tubik ni kita kena pergi cari kubur Nabi Yusuf, korek mula ambil mayat dia buat tubik sekali baru jumpa jalan. Tapi masa ni seorang pun tak tahu kubur Nabi Yusuf duk mana. Ni zaman Nabi Musa dah ni. Nabi Yusuf dulu tak tahu kubur duk mana. Sudah kerja lah. Dah sekali tilik punya tilik, titih punya titih, ada lagi seorang makcik hak tahu. Makcik tua, dia seorang yang tahu duk mana kubur Nabi Yusuf. Dia cari. Jumpa makcik tu tanya, di man pulak makcik tu. Tak serayak. Tak serayak. Dia kata, aku boleh royak tapi janji dengan aku. Gapo Nabi Musa tanya? Penting ni. Biarlah janji gapo pun janji kita cari. Dengan syarat mu doa kepada Tuhan, biar aku ni jadi jiranmu dalam surga esok. Besar tu permintaan dia tu. Biar aku jadi jiranmu dalam surga esok. Kalau kita tu Nabi dah, dijamin dah masuk syurga. Kalau kita nak janji gitu, kita sendiri pun tak boleh jamin lagi masuk syurga. Kodok tiba-tiba kita nak sanggup. Bila kita kata, Ustaz jamin jadi jiran saya dalam syurga. Aku sendiri pun boleh tentu masuk lagi. Contoh nak ayatnya. Tapi nak ayat Nabi Musa ni, itulah besar. Jadi janjilah. Janji-janji carilah. Kenapa makam Nabi Allah Yusuf tu tergelam dah. Dia ada macam tasik kecil lah. Jadi buat lorong banyak, air tu surut gapo gali-gali memang ada situ, bubuh dalam kanda dia, bubuh dalam bekas usung. Usung tu baru terbuka jalan. Baru nampak jalan. Tubiklah. Sebenarnya kadang-kadang orang tanya dak. Cerita gini, kita kadang-kadang kita jarang baca hadis. Hadis ni banyak cerita Nabi. Antaranya tubiklah apa jadi cerita gini ni. Cerita gini sebenarnya asalnya Nabi ni, Nabi Muhammad tu, dia pergi ziarah sahabat-sahabat Arab-Arab Badui. Jadi bila siapa jumpa sahabat-sahabat ni, jumpa tu Nabi tanya, jumpa ngaku ni minta lah, mu nak minta gapo? Jadi sahabat Arab Badui ni, dia minta unta dengan Nabi. Bila Nabi kata gitu, dia minta unta. Unta ada susu. Berapa? Dengan ada susu ni, aku boleh minum susu unta ni, dan susu ni kalau lebih aku boleh jual. Sumber pendapatan. Dia seekor lagi, dia nak unta ada seketing. Unta ada seketing ni, usaha iyah-iyah, comel sebagai kenderaan dia.
Bila dia minta lagu ni, siapa Nabi tubik, apa minta dengan aku satu benda seperti wanita tua Bani Israel minta dengan Nabi Musa. Bila Nabi tubik gini, sahabat pun jadi tertanya lah, cerita gapo ni wahai Nabi Muhammad? Saat ni dia minta utah, Nabi tanya dia, apa yang minta dengan aku seperti wanita tua Bani Israel minta dengan Nabi Musa? Sahabat pun jadi tanya, cerita gapo tu? Baru Nabi cerita, tubik cerita ni. Tubik cerita yang mana bila Nabi Musa tanya nak gapo tu, dia minta besar lalu. Jiran Nabi. Patut orang Badui ni kata, kalau kita lah, duk kita, Nabi tanya, nak minta gapo? Nak jadi kekasihmu, wahai Rasulullah. Nak duk dekat denganmu dalam syurga, wahai Rasulullah. Akhirat besok nak syafaat, kita minta benda-benda gitu. Tapi kita minta utos keting. Nabi. Kalau contoh hari ni, kalau orang tanya nak gapo? Kereta sebutir, rumah sebutir. Lagu tu yang minta. Faham tak? Hadis dia asal gitu. Jadilah tubik cerita ni. Jadi tubik-tubik pun terlekat pula. Terlekat ke apa? Depan tu ada ke apa? Laut Merah. Laut Merah ni bukan hak tengah sebenarnya. Kalau kita tengok peta tu hak bucu dah. Bucu no tanah. Bucu no tanah hak ustaz ujung tu. Sini hak tempat nak litah. Hak nak litah ni sini. Sebab tu pendek litah dia. Kalau nak litah hak laut sungguh, dah Firaun lambat. Kalau laut besar, kita kata kita ni nak laut Cina Selatan ni nak pergi ke Filipina. Dah tak agak-agak. Dah belana. Sebabnya pendek. Sebab bucu tu tanah besar, sini je. Jadi bila litah tu, sebenarnya, itu apa tu kapal terbelah dua tu litah, siapa habis Bani Israel, Firaun duduk tengah dah ni. Katuk semula. Nak royaknya gelojuhnya nak ambak. Gelojuhnya nak widan Nabi Musa, nak balas dendam. Kalau mikir sekerak berarti tak usah lalu kau ni. Kau nu. Kau nu ada tanah besar boleh pergi. Tapi nak royaknya memang nak mampu dalam tu dah. Cerita dia gitulah. Serupalah kita kata awal saat ni, berhati-hati dengan kelahiran Nabi Musa. Walaupun kita ambil sikap berhati-hati, waspada, tapi takdir Tuhan lebih besar lagi pada kita berhati-hati dah. Memang nak kita mampu dengan dia dah. Jadi marilah beringat kau, berjaga-jaga kau, security kau, gapo kau, dia tak jadi kerja belaka. Benda tu patut ada, kita kata tak? Bila nak jadi benda musibah, beringat. Tapi nak oyaknya, takdir tu besar lagi. Sedia perahu, sedia lilin, sedia gapo, mari besar sungguh. Pas kita anyuk. Tapi hak sedia-sedia tak dicomel lah. Kita sedia lilin, takut gelap, sedia makanan, sedia ikan sardin, sedia beras, sedia perahu tu betul. Tapi hak Tuhan naknya, mari hak besar, tak ada gapo hak sedia apa. Takdir dia. Jadi lepas sana di Semenanjung Sinai. Sekala duduk boleh makan lah. Moga kau lupa. Ni duduk di mana ni? Bumi gersang, padai pasir, tanduh. Dulu kita kata susah-susah pun action tak. Mungkin jam mana kau lupa. Biarlah nyapu sapuh pun. Tapi nak ayat duduk kau lupa. Tapi lah ni duduk lagu ni. Seksa pun dulu boleh makan, seksa dulu boleh minum, seksa dulu ada rumah, kerja berat pun. Hak ni tak ada apa satu kita ni. Nak kerja, nak cucuk tanah, moga pergi dengan kosong belaka. Akhir sekali Allah bui hak molek-molek. Setiap kali mereka jalan tengah panas tu ada wa anzalna alaikumul ghamam. Ada awan. Jadi teduh semua hak kita jalan. Satu tempat lain panas, tempat kita lalu tu teduh, lepas tu turun sejuk, rasa nyaman. Lepas tu daga air. Wa idistasqa apa tu? Faqul nadrib bi asaqal hajar fam fajarat min husnata asyrata aina. Nabi Musa pukul terpancar 12 mata air. Jadi masing-masing suku 12 tu tahu duk mana mata air puak dia. Bui mata air. Lapar, turun pula manna wasalwa kan. Banyaklah dalam tu. Lah sekali bila siapa di bumi Kanaan, Tara ni, inilah bumi hak Tuhan janji hak nak win kita. Tubik Mesir Tuhan nak win ni. Tapi dalam tu orang Kanaan tu jenis jenis hak tubuh-tubuh sedap. Kena perang dululah. Bukan tanah kosong ni nak bui ni. Kita senang pergi bukit tanah kosong. Nak pergi apa? Nak pergi tebah ke nak pergi gapo tak ada gak satu. Tapi kita kata dalam tanah tu ada rimau. Lagu mana serah? Berasa nak pergi kau tak pergi. Rimau ada, gajah ada, serigala ada. Rasa lain dah deh. Hak ni bukan tanah kosong, ada orang, ada tuan. Tapi nak tu kena perang.
Perang pula Tuhan jamin benar. Payah nak cari lagu ni. Suruh perang ada jaminan pula kalau mau perang benar. Sebab kita kata gocoh. Mungkin gocoh. Ayah kata aku jamin benar mu. Oh, ayah jamin pula. Gocoh ni benar. Siapa dia tak say gocoh? Tuhan jamin benar, nakut lagi. Siapa kau Nabi Harun mati? Wafat Nabi Harun. Nabi Musa pun wafat tak ada masuk. Serabut pala ni. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Gilah mu wahai Musa, ajak Tuhanmu sekali gilah perang. Kami tunggu sini. Kalau benar kami masuk, kalau kalah kami lari. Celupa tak celupa? Celupa tu pada suruh ajak Tuhan sekali. Izhab anta, gilah mu wa rabbuka, ajak Tuhanmu sekali. Tu celupa lah kita panggil. Dia tak sen nakut. Cerita Bani Israel nakut perang ni bukan zaman elon. Ni nakut perang, nakut mati. Dulu lagi. Nah, bila celupan ni sebenarnya Allah tarik balik dah tu. Dan waktu serabut ni, zaman teka tu saat-saat Allah nak panggil dah Nabi Allah Musa. Turunlah malaikat Israel berupa orang. Suruh tanya Nabi Musa, wahai Musa, aku ni malaikat Israel. Aku mari ni permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak tanya mu. Pertamanya mu nak mati ni, nak mati umur hak Tuhan tetap ke ataupun umur tu mu nak tambah? Hak Tuhan tetap ada dah umur sikit-sikit, kalau mu nak tambah pun boleh. Oh, kalau mari lagu ni kita ke mana sedap pasal dia. Tengok hadis Bukhari Muslim ada hadis ni. Dari buah tajuk ke apa? Tajuk Nabi Musa napa malaikat Israel. Mari tanya, omong kita kata tetap sikit-sikit, lepas tu kalau nak tambah boleh. Tapi walaupun bunyi sedap nak tambah boleh, kita ni tengah serabut kepala dengan orang kawan kita ni. Mari tanya bak mati, tak kena masa. Tu boleh napa tu. Nabi Musa napa Israel tu bik mata tu. Buka hadis. Terkeluar mata. Israel naik dengan mata hak rosak, hak punah saat ni. Pergi ngadu ke Tuhan. Bapa muata aku kepada manusia hak tak sih kau mati. Lalu Allah memperelokkan kembali mata Israel. Turun semula tanya dia. Nak rakyat sininya, serupalah gini. Kita ni duk kerja tadi, boh marah tak berhenti. Dengan boh marah tak berhenti, singgahlah kelik kedai kopi. Nak tenang hati, ya Allah, letih. Kena marah koboh. Jak pagi sampai tengah hari, kena marah koboh. Minum air. Lambat jadinya kelik. Muka duk berhenti kedai kopi. Kelik tu kerana lambat, bini pula ngepek. Bini ngepek pula. Lepas tu anak ayah nak goni, bapa ayah tak beli goni serabut kanak, tiba-tiba orang ketuk pintu, ustaz, bila nak mati? Ayat tu kak, naik goni kan dia. Ustaz nak mati, hak tu tetap kau, ustaz nak mati nak tambah. Bui tanya soalan tu, kita tengah serabut. Kena boleh napal, paling dekat pun, perambat balik. Turun sekali, kalau nak mati umur tertentu, umur tu lah. Kalau nak tambah, cari lembu. Cari lembu, duduk alik belakang lembu. Ni, tapak tangan ni letak atas punggung lembu. Penuh tapak tangan ni kita kata ni. Kita kata punggung lembu, kita tak tapak tangan. Kita ukur tapak tangan ni di belakang lembu. Agak-agak bulu hak kena penuh tapak tangan ni berapa lah bulu? Berapa lah bulu sepenuh tapak tangan ni? Banyak tak? Sini malaikat Israel kata selah bulu tambah setahun umur. Selah bulu tambah setahun. Kat penuh tapak tangan ni kita kata kalau lah 3,000 bulu, 3,000 tahun. Kalau Nabi Musa pilih hak tambah, hidup lagi tak dia lah ni? Hidup lagi. Tapi nak ayat takdir Tuhan tu tak jadilah benda tu. Dia akan pilih hak mana? Dia akan pilih hak mati ikut Tuhan tetap. Dia nak mati, dia malu dah. Sebab perangai umat dia. Dia nak mati sini ni. Tempat yang dijanjikan. Tapi dia kata aku nak mati kalau duduk. Kalau kita kata, ni belah ni luar, belah ni bumi Palestin. Orang duduk sini sore, ambil batu seputih, pekong habis derah. Jauh mana pergi? Pergi alah kat mana? Pergi alah kat luar. Hak alik puak dia saat ni, situlah kalau boleh nak mati. Sebab nak mati dalam ni serah malu dah Tuhan dengan perangai orang kita ni. Jadi dia mati dekatlah dengan sempadan, dekat Gunung Nebo di Jordan. Nabi sebut ni di Madinah. Nabi kata kalau kita duduk situ akan ketunjuk di mana makam Nabi Allah Musa di atas tanah yang
berbatu-batuan merah, warna tanah tu merah. Sebab kita ni duduk Madinah, aku tak boleh nak tunjuk. Kalau aku tengah cerita ni duduk situ, aku tunjuk mana kubur Nabi Musa tu. Tu hadis panjang Bukhari Muslim. Lepas tu hak bawa masuk siapa dia? Hak bawa masuk pembantu Nabi Musa. Hak dulu dia lah teman Nabi Musa, bawa ikan hak pergi cari Nabi Khidir dulu. Dalam surah Kahfi tu kan, Nabi Musa bawa teman tu. Dalam bakul tu ada ikan. Siapa dia je bawa tu? Nabi Yusha. Nabi Yusha tu cicit Nabi Yusuf tu. Yusha bin Nun bin Yufraim. Yufraim bin Yusuf alaihissalam. Anak-beranak dia lah, Bani Israel juga. Yusha pun masuk. Perang lah. Perang tu hari Jumaat. Perang hari Jumaat. Sapalah waktu asar hari Jumaat. Perang-perang tu nak menedah. Tapi banyak lagi musuh. Rusing. Nabi Yusha rusing. Berapa je rusing tu? Takut perang ni tak ada menang sampai waktu malam. Sebab tu petang Jumaat. Waktu asar petang Jumaat, kalau rapat kau ngorek dia jadi malam ke apa? Dia jadi malam Sabtu. Ingat, di sisi orang Yahudi, Bani Israel Sabtu ni hari mulia, hari Sabat dia panggil. Hari Sabtu tak boleh baloh, hari Sabtu tak boleh perang, hari Sabtu tak boleh menumpahkan darah, hari Sabtu tak boleh bunuh. Bila perang-perang rapat kau malam, kita kena berhenti. Orang tak apa nak bunuh kita pun, kita tak boleh dah. Untung alik siapa? Kita ngorek dah. Kena berhentilah. Hari Sabtu tak boleh. Kita yang berhenti, orang tak berhenti. Orang boleh cocok. Orang boleh rodok, orang boleh panah. Rugi. Jadi nak belah mana pun kena menang sebelum waktu ngorek siapa. Waktu ni lah dia minta kepada Tuhan. Tuhan buat kerana matahari tu jadi berhenti jalan. Duduk situ. Cari hadis matahari tertahan di tangan Nabi Allah Yusha. Jadi waktu tu tak jalan lah. Kita kata kalau 4.30 duduk 4.30 situ ya. Ten pun 4.30. Kokeng pun 4.30. Lah sekali benar tu baru matahari gerak semula. Masuklah dalam tu. Dialah jadi raja pertama, Yusha bin Nun. Mati Yusha, raja kedua, Khalid bin Yuqanna. Mati Khalid, raja ketiga, Hizkil bin Buza. Lepas Hizkil bin Buza, marilah zaman pemerintahan para hakim. Sebab tak ada dah lepas 3 orang ni tokoh hebat. Jadi dia latih 12 orang hakim. 12 orang hakim ni daripada 12 keturunan tadi lah. Raubin latih seorang hakim, Syamun seorang hakim, Lewi seorang hakim, Yahuza seorang hakim, keluarga Nabi Yusuf seorang hakim. Jadi mari seorang hakim hok bisa tu jadi 12 orang hakim. Dalam kitab sebut apa? Otnil, Ehud, Samgar, Deborah, Tola, Gideon, Yair, Yefta, Ebzan, Elon, Abdun, Simpson. 12 orang. Simpson tu Nabi tu, nombor 12 tu. Ni pun ada dalam hadis Nabi. Nabi cerita di akhirat seksa ada Nabi dia masuk syurga beribu-ribu belakang dia umat dia. Ada Nabi masuk syurga ratus-ratus belakang dia. Ada Nabi masuk syurga puluh-puluh. Ada Nabi seorang pengikut pun tak ada. Dia bawa pedang dia yang masuk dalam syurga. Tak ada pengikut seorang rabuk. Dia bawa pedang je. Siapa dia? Itulah Nabi Simpson. Samson. Syamun dalam bahasa Arab. Syamun. Inggeris sebut Samson and Delilah. Sebab dia berhiperang. Dia perang ni kalau setakat ratus-ratus ribu-ribu tu pada dia seorang. Bangunan tiang-tiang gen ini pada dia tolak habis betul. Dia gagah sungguh, kuat sungguh. Rahsia dia pada rambut dia hak panjang tu. Jadi bila musuh ni takut pada dia, musuh guna bini dia. Bini dia sebutlah cara nak pelemuh dia, kena kerat rambut dia dan kita kena ikat tubuh dia dengan rambut dia sendiri. Jadi upah orang ni boleh kerat rambut dia, boleh ikat tubuh dia dengan rambut dia. Lemahlah dia. Jadi orang pun ikat dia di tiang. Buta mata dia. Siapa dia tu kira minta dengan Tuhan, nazar lah. Kalau Tuhan wis mula penglihatan dia, Tuhan wis mula kuat dia, dia tak akan berhenti berjihad pada jalan Allah selama 1000 bulan. Tuhan wis sungguh. Tu sungguh tu balik kurang habis lain tu mampu habis. Jadi bila dengar dia nak jihad 1000 bulan ni, sahabat dengar cerita Nabi, untungnya umat zaman dulu Tuhan buya umur panjang-panjang. Kita jihad sebentar 2-3 hari, dia boleh jihad 1000 bulan. Dengar keluhan sahabat ni duduk tak lama Jibril mari. Builah serupa sahabat minta, iaitu malam Lailatul Qadar. Sama seperti beribadah selama 1000 bulan. Inilah cerita Nabi Simpson.
Lepas tu zaman Nabi Samuel, marilah minta pula seorang pemimpin. Masa ni lah tubik cerita Talut tu. Talut yang Jalut ujung surah Baqarah tu. Talut nak perang dengan Jalut. Komander perang Talut tu Nabi Allah Daud. Masa tu umur dia baru 19. Lepas Talut meninggal, naiklah Nabi Daud jadi raja. Inilah zaman harmoni sungguh Yahudi Bani Israel. Zaman paling aman duduk bawah Nabi Daud. Nabi Daud meninggal, duduk bawah Sulaiman lagilah. Sebab Nabi Sulaiman ni angin pun dia boleh tawar, binatang pun dia boleh kecek, ifrit pun dia boleh tundukkan. Memang sebaik-baik kerajaan Daud dengan Sulaiman. Lepas mati tu baru kecoh buat dia. Dia bila kecoh pun 9.5 dah ni. Perut pun kecoh juga dah ni. Kita sambung semula, klik pula ni. Sambung semula dah, letih sambung pun. 9.5 ni. Jadi hamba minta berhenti lah. Nanti klik ni kita panggil pula, kita sambung pula sini. Jadi insya-Allah lah setakat malam ni, inilah setakat kemampuan yang boleh royak. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, apa yang kurang, hak sibu tak kena tu mari hamba belaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.